Apa-apa pun kita nak kongsi pada anda, mungkin kadang-kadang yang kerja tu kan tak sempat nak catch up, nak ikuti perkembangan semasa. Jangan lupa esok antara tarikh penting untuk kita yang beragama Islam merupakan sambutan Ma'al Hijrah, dan pastinya Peringkat Kebangsaan akan dilaksanakan di World Trade Center Kuala Lumpur WTC, di mana tema tahun ini yang diangkat adalah perpaduan teras Malaysia Madani. Ini juga merupakan manifestasi dari intipati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga signifikan kepada kita umat Islam termasuk masyarakat bukan Islam di negara ini. Ya, dan juga untuk majlis ini juga akan dihadiri dengan keberangkatan yang Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong, serta akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan dijangkakan lebih 6,000 tetamu yang akan menghadiri majlis sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1445 Hijrah. Satu lagi tahun sudah pun bergerak untuk tahun Hijrah. Alhamdulillah, semoga kita dipermudahkan urusan dan juga semoga kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengiti usia dan juga meniti tahun-tahun yang baru. Dan juga bukan saja tarikh untuk sambutan Ma'al Hijrah ini, juga pada hujung bulan ini satu lagi tarikh sama-sama kita nantikan, iaitu PRU, Pilihan Raya Umum DUN Negeri. Ini kita kongsikan antaranya di Melaka. Apakah yang dilaksanakan oleh pihak PDRM di sana, di mana pihak polis Melaka akan menggerakkan 30%, iaitu kira-kira 1,000 anggota dan pegawai untuk membantu kelancaran proses Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 di negeri-negeri yang terlibat. Ya, dan ini juga dinyatakan oleh Ketua Polis Melaka bahawasanya untuk memobilisasikan dan juga menggerakkan anggota polis itu sudah pastinya di negeri-negeri yang berkaitan, khususnya di Negeri Sembilan dan juga di Selangor, dan hampir 1,000 anggota pegawai polis Melaka digerakkan. Sedikit perkongsian untuk rangkuman minggu lalu. Ini diumumkan oleh pihak kerajaan melalui Lembayung Malaysia Madani. Antaranya adalah 10 hingga 16 Julai diumumkan subsidi RM300 tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam, dan juga allowance RM800 kepada pelatih industri di pejabat kerajaan dan DLC. Okey, ada banyak lagi ya. Secara keseluruhan ada 10. Kalau anda ingin ikuti boleh terus saja ke portal berita RTM untuk mendapatkan perkembangan terkini dan juga semasa apakah antara perkembangan ataupun perkara-perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan pastinya untuk kita rakyat Malaysia. Dan juga hari ini kita nak kongsikan satu lagi berita di mana semalam di Lembah Kelang di Kuala Lumpur berlangsungnya Majlis Anugerah Sukan Negara, di mana yang turut dihadiri oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan juga diiringi oleh Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, di mana hadir sama dalam majlis berprestij yang menghimpunkan penggiat sukan negara, iaitu Menteri Belia dan Sukan Hanaya dan juga timbalannya Adam Adli. Okey, ini mesti ramai yang nantikan siapakah yang merangkul anugerah olahragawan. Erin Shah dan So Yik diumumkan anugerah olahragawan kebangsaan, iaitu dianugerahkan dengan anugerah ini, dan juga olahragawati kebangsaan atlet Jim Rama Eng Jo Yi. Okey, boleh kita baca sedikit dan boleh kita rangkumkan apakah antara pencapaian-pencapaian mereka yang melayakkan menerima anugerah olahragawan. Ya, Erin Shah Wuyik ini mereka mencipta sejarah merangkul gelaran juara dunia di Tokyo, dan sementara Eng Jo Yi merangkul 2 pingat emas menerusi disiplin bola dan riba pada Sukan Commonwealth 2022. Jadi tahniah kita ucapkan kedua-dua olahragawan dan juga olahragawati kita ini menunjukkan prestasi yang baik dan juga konsisten, dan oleh kerana itulah mereka dinobatkan sebagai olahragawan dan juga olahragawati. Tidak dilupakan anugerah tokoh sukan diberikan kepada bekas Ketua Pengarah MSN, iaitu Datuk Mazlan Ahmad, di mana banyak sebenarnya jasa beliau dalam perkembangan industri sukan negara dan juga menjadi sumber inspirasi kepada pembangunan industri sukan. Okey, baik, itu antara rangkuman Majlis Sukan Negara 2023 yang berlangsung semalam, dan juga esok sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan. Jangan lupa juga untuk tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya negeri. Tunaikan tanggungjawab anda sekiranya anda berdaftar ataupun pengundi yang berdaftar di 6 negeri yang disebutkan untuk pilihan raya negeri, pilihan raya umum ke-15 DUN. 6 negeri tersebut iaitu Selangor, Kedah,
Penang, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan. 29 Julai adalah untuk penamaan calon dan 12 Ogos untuk tarikh mengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi dalam kerangka demokrasi. Ya, kita nak bahas ketiga. Kembali selepas ini akan ada topik menarik yang akan menyusul. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Seperti kebiasaan, kita juga nak bersama dengan sahabat kita untuk cerita pagi. Kali ini kita nak ke Perak. Apa ceritanya, Syu? Ya, katanya akan berkongsi berkenaan kad Perak Sejahtera. Jadi jom kita bersama dengan Nur Syahana yang sudah pun bersedia di sana. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih untuk cerita pagi dari Perak. Hari ini saya nak berkongsikan dengan anda satu inisiatif yang dibangunkan Kerajaan Negeri Perak sejak 2019 iaitu Kad Perak Sejahtera. Dan pagi ini saya bersama dengan pengarah wanita Perak iaitu Puan Jamilah Zakaria. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Jadi Puan, pagi ni kita nak bercakap mengenai Kad Perak Sejahtera. Dari segi bantuan, apa yang meliputi kad ni dan bagaimana kriteria penerima? Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, inisiatif Kad Perak Sejahtera ini telah dilancarkan pada April 2019 oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Perak pada ketika itu. Dan Kad Perak Sejahtera ini meliputi bantuan kad makanan bernilai RM90 sebulan serta kad kesihatan RM150 setahun untuk penerima yang mendapat manfaat ini di bawah kategori B40 dan miskin serta miskin tegar yang layak untuk dipertimbangkan di dalam negeri Perak. Jadi Puan, 2019 sejak diperkenalkan, sudah berapa ramai penerima dan menerima manfaat daripada kad ini? Alhamdulillah, setakat ini sehingga 2022 kita mempunyai 19,235 penerima dan setelah kita banci semula dan tahun ini kita mempunyai penerima 15,521 di mana selepas proses pemutihan berlaku ada kematian, ada yang telah keluar daripada garis kemiskinan dan kita mensasarkan insya-Allah pada tahun 2023 ini sejumlah 20,000 penerima seluruh negeri Perak. Itu sasaran untuk 2013. Jadi Puan lah sebagai pengarah wanita Perak, mungkin harapan Puan lah supaya kad ini dapat membantulah mereka yang memerlukan. InsyaAllah kami selaku penyelaras Sekretariat Pembangunan Wanita Negeri Perak akan terus berusaha untuk memberikan maklumat kepada kerajaan negeri berkenaan dengan keperluan kad ini di mana kemungkinan besar kad ini mempunyai keperluan yang lebih besar di masa-masa akan datang dan kita akan cuba memohon untuk menambah jumlah penerima manfaat ini dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih Puan Jamilah yang sudi berkongsikan dengan kita mengenai Kad Perak Sejahtera ini. Jadi kepada anda yang layak memohon, boleh datang ke pejabat sekretariat ini di Meru Ipoh untuk mendapatkan bantuan. Semoga kita semua dapat merasai inisiatif yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Perak. Baik, setakat itu yang dapat saya kongsikan dari Ipoh ini. Kita kembali ke Ansapuri.
Terima kasih Nur Syahana untuk cerita Pagi Perak membawakan berkenaan tentang inisiatif yang dilakukan di peringkat Kerajaan Persekutuan dan diterjemahkan kepada peringkat Kerajaan Negeri Kad Perak Sejahtera. Sudah pastinya yang di bawah lembayung Kerajaan Perpaduan. Jadi bagaimanakah masyarakat dan juga rakyat boleh memanfaatkan Kad Perak Sejahtera ini, dapatkan maklumat seperti mana yang telah pun diumumkan dan juga diwar-warkan tadi. Seterusnya seperti yang dimaklumkan, kita akan bercakap berkenaan tentang Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1445 Hijriah dan tema pada tahun ini Perpaduan Teras Malaysia Madani. Terus saja untuk kita memperkenalkan tetamu Tuan Nur Zaidan bin Haji Hamad, Penolong Pengarahkanan Unit Komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Apa khabar? Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Dibawakan tema pada tahun ini Perpaduan Teras Malaysia Madani. Buat mukadimahnya mungkin boleh dikongsikan berkenaan bagi penganjuran atau cara sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun ini Tuan. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini kita akan melaksanakan kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan melaksanakan majlis sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1445 Hijriah 2023 Masihi, di mana pada tahun ini kita akan adakan di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur pada 19 hari bulan Julai esok esok insya-Allah 2023 Masihi bersamaan dengan 1 Muharram 1445 Hijri, insya-Allah bermula pada pukul 9 pagi. Ya, alhamdulillah. Dijangkakan berapa jumlah penyertaan ataupun mungkin audiens yang akan turut serta dalam sambutan tersebut Tuan? Alhamdulillah, sesuai dengan WTC ruang yang luas, so kita akan dihadiri seramai 6,000 orang jemputan yang akan hadir insya-Allah, yang tidak pada kenamaan negara yang bermula daripada Sepeduka Baginda Pertuan Agong sendiri, Muhammad Perdana Menteri dan juga Menteri Kabinet dan juga wakil daripada kementerian-kementerian lah. Okey. Juga difahamkan dengan keberangkatan Kebadulian Yang Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi mungkin untuk atur cara bagi menyambut keberangkatan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong itu boleh dikongsikan apa antara persiapan dan juga perancangan yang telah direncana untuk sambutan. InsyaAllah acara sambutan Ma'al Hijrah kita bermula sebenarnya daripada hari ini lagi. Petang ni akan bermula majlis bacaan doa akhir tahun dan selepas maghrib doa awal tahun yang kita akan tayangkan secara langsung juga di TV1 di Masjid Negara. Jadi bermula pada petang ni pun kita dah menjemput masyarakat Malaysia untuk hadir ke Masjid Negara untuk berdoa beramai-ramai untuk kesejahteraan negara kita. Dan pada esoknya insya-Allah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong telah berkenan untuk berangkat bersama dengan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Raja Pemasyuran Agong untuk ke majlis sambutan Ma'al Hijrah kita ni bersama dengan Perdana Menteri, dan Baginda telah berkenan untuk menyampaikan titah ucapan Baginda, seterusnya menyampaikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah bagi tahun 1445 Hijriah. Dua orang insya-Allah. Seorang tokoh kebangsaan dan seorang tokoh antarabangsa seperti mana tahun lepas lah. Insya-Allah. Namanya akan diumumkan pada namanya tunggu esok pagi insya-Allah. Menginjak ke tahun yang baru dalam kalender Islam, sudah pastinya ada beberapa perkara yang perlu diladeni dan juga perlu untuk ditekuni oleh masyarakat Islam dan juga masyarakat warga masyarakat pada ketika ini. Jadi apakah mungkin azam dan juga perkara-perkara yang perlu diperbaharui, direncana dan juga digerakkan dalam kita meniti tahun baru dalam kalender Islam ini Tuan? Baik, sebenarnya terima kasih. Itulah kita sebagai umat Islam, selain daripada kita jadual kehidupan kita ni mengikut tahun Masihi, tetapi di masa yang sama kita juga perlu ikut juga tahun baru Islam. Jadi bergerak selari dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tahu Masihi sampai tidak tahu pergerakan kalender Islam, sebab kalender Islam itu khususnya akan berlakunya ibadah atau perkara-perkara yang khusus berlaku pada bulan Islam, seperti Ramadan berlaku pada bulan Islam kan. Makna Syawal dan sebagainya. Justru itu apabila kita masuk bulan Muharram ataupun tahun baru Islam, seperti mana tahun baru Masihi juga, kita perlu mempunyai keazaman seperti mana kita menanam tahun baru Masihi juga. Sebab kita nak supaya dalam kehidupan kita ni mesti ada perubahan dalam kehidupan kita. Nama kata masuk ke suatu fasa yang baru ni, biarlah ada perubahan daripada fasa yang lepas. Sebab itu dalam agenda Ma'al Hijrah pada tahun ini kita meletakkan teras perpaduan itu sendiri seperti mana yang disebut Ismail. Sebab
sebab terah perpaduan itu adalah sesuatu yang penting dalam konteks negara kita untuk kita nak memacu negara kita ke arah kejayaan dalam keadaan masyarakat kita yang majoritinya umat Islam, dan tetapi di masa sama ada sahabat-sahabat yang bukan Islam. Kita nak bergerak dengan semangat tahun baru ini supaya umat Islam yang penggolongan majoriti mampu untuk hidup bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam di sebuah negara Malaysia dan mengekalkan keharmonian yang ada ini supaya kita semua anak bangsa kita dapat mengecapi kebaikan dan juga kebahagiaan hidup di negara Malaysia kita ini. Ya. Saya teringat apabila kita mengimbas kembali kegebilangan kerajaan-kerajaan Islam, maka termasuk juga dengan pembukaan Kota Madinah juga adalah untuk meletakkan unsur-unsur perpaduan itu sebagai tanda aras utama. Jadi dalam perihal kita membawa perpaduan teras Malaysia Madani ini, sudah pasti kepimpinan kerajaan perpaduan masih memikirkan dan juga melihatkan unsur-unsur perpaduan itu adalah perkara yang paling asas dan penting dalam pembentukan bangsa dan juga negara. Jadi bagaimana dengan tema ini dibawa dan juga diselarikan dengan konsep hijrah, mungkin dari segi bahasa dan juga dari segi falsafahnya. Sebab itulah kita tekankan dalam konteks hijrah kita tadi supaya masyarakat faham peristiwa itu sendiri. Bukan sekadar tahu Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah itu saja, tapi memahami peristiwa tersebut dan signifikan peristiwa tersebut dalam konteks sejarah Islam. Apa yang sebenarnya Nabi lakukan ketika mana Nabi berpindah bersama para sahabat ke Madinah, dan apa yang telah Nabi lakukan itu menyatukan sahabat-sahabat Islam dan juga orang Islam dengan bukan Islam. Dan akhirnya penyatuan dua golongan ini berlaku, maka itulah yang telah Nabi buktikan di mana negara Islam Madinah itu berjaya dipacu dengan baik dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Sebab itulah kita nak jadikan semangat hijrah ini supaya masyarakat kita khususnya masyarakat Islam dan juga sahabat kita bukan Islam memahami peristiwa hijrah ini, di mana dalam elemen penghijrahan Rasul itu adanya elemen penyatuan ummah. Di mana yang berlakunya penyatuan ummah. Sebab itu bila kita sampai peristiwa hijrah, kita kena ingat berlakunya penyatuan ummah, iaitu umat manusia yang ada di sesebuah negara itu bila mereka bersatu hati bersama dengan kepimpinan negara, dan khususnya dalam konteks Malaysia kita di bawah kepimpinan Islam sebagai agama persekutuan, tetapi kebaikan dan kemanisan Islam itu akan dikecapi dan dirasai oleh sahabat-sahabat kita yang bukan Islam juga. Saya suka juga untuk mengaitkan konsep hijrah ini dengan bagaimana kita memilih untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam tugas kita memilih kehidupan yang lebih baik, menjadi tugas seseorang individu ataupun seseorang rakyat sebuah negara untuk memilih suatu pimpinan ataupun suatu dasar dan juga penerapan nilai-nilai yang lebih baik. Jadi bagaimana Tuan melihat dalam perihal untuk kita memperbaiki dalam aspek kehidupan kita bermasyarakat dan juga berkomuniti, maka masyarakat, rakyat dan juga masyarakat Islam sendiri mempunyai hak dan juga mempunyai tuntutan untuk memilih suatu kehidupan dan juga suatu pimpinan yang lebih baik pada masa-masa hadapan. Dalam konteks kepimpinan yang berhormat Menteri Awal Agama, yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Ahmad Naim bin Muhtar, beliau telah memperkenalkan konsep Al-Falah. Konsep Al-Falah di sini bermaksud kejayaan. Jadi dalam konteks penghayatan kepada peristiwa hijrah ini, kita nak masyarakat menghayati peristiwa ini dengan sesungguh hati supaya kita dapat bergerak seiring masyarakat Malaysia ini ke arah kejayaan. Bila kita berjaya dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, maka kita akan mampu membangunkan ummah di negara kita ini sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Maka itulah kepimpinan yang tepat yang telah kita pilih bagi memastikan kemakmuran di negara kita ini dapat dikekalkan. Dan mengelakkan masyarakat kita perlu mengelakkan diri mereka daripada menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang boleh menjejaskan keharmonian kehidupan masyarakat di negara kita. Itu pun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam memimpin bandar ataupun negara Madinah pada ketika itu yang terdiri daripada umat Islam majoritinya, tetapi ada juga orang bukan Islam termasuk orang Yahudi, dan mereka dapat hidup berniaga bersama umat Islam dan sebagainya, tetapi di bawah satu kepimpinan, keyakinan kepada satu kepimpinan Islam yang jujur, ikhlas dan memacu negara itu ke arah kemajuan tanpa mengetepikan semua pihak yang ada di negara tersebut, di negara tersebut. Jadi inilah aspirasi yang kita tekankan di bawah
Malaysia Madani ini yang tengah didokong oleh JAKIM sendiri terhadap apa yang telah diperkenalkan oleh Mak Perdana Menteri, kita bersungguh-sungguh dalam konteks sambutan Mahajirah ini juga. Sebab itulah kita meletakkan tema perpaduan teras Malaysia Madani. Sebab kita tak dapat lari. Oleh kerana kita membangun negara kita ni dalam keadaan masyarakat yang multiracial, pelbagai kaum dan sebagainya, agama pun pelbagai. Jadi kita tak dapat lari daripada untuk memastikan semua orang mempunyai peluang untuk merasai kemajuan. Walaupun majoritinya umat Islam dan Islam itu agama bagi persekutuan, of course lah, itu kita tak dapat nafikan, tetapi tidaklah bererti sahabat-sahabat kita yang lain kita kesampingkan. Mereka juga berhak untuk mendapat apa yang sepatutnya berasal daripada perlembagaan. Sebab itu saya suka menggunakan konsep keadilan yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka meletakkan sesuatu pada keperluannya. Tuan, secara ringkas mungkin boleh digarap dan juga dirangkumkan kembali untuk Mahli Hijrah Peringkat Kebangsaan esok akan berlangsungnya, pada waktu bila akan bermula dan juga di manakah lokasinya, mungkin boleh diwar-war. Alhamdulillah, saya ingin mengambil kesempatan ini Ismail dan juga sahabat-sahabat di luar sana, para penonton Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini, untuk beramai-ramai datang ke Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur atau WTC bermula pada pukul 9 pagi esok untuk sama-sama kita menyambut sambutan Mahli Hijrah Peringkat Kebangsaan, di mana majlis kita pada esok akan diserikan dengan keberangkatan Kebahdulian Maha Mulia Seri Paduka Gubernur Ketua Agong dan juga Raja Permaisuri Agong bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga isteri. Jadi sudah barang tentulah kita memohon menjemput seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama hadir ke BTC, dan bagi yang tidak dapat hadir semuanya tak apa, boleh menonton di TV1 secara langsung di TV1 dan juga radio-radio di bawah RTM. So tak ada masalah, dan termasuk media sosial JAKIM. Kita ada 1 juta follower insya-Allah, yang mana capaiannya boleh pergi lebih meluas lagi insya-Allah. Insya-Allah. Termasuk juga di media sosial dan juga penseriman dalam talian di RTM. Terima kasih Tuan Zaidan bin Haji Hamad, Penolong Pengerakanan Unit Komunikasi Korporat JAKIM bersama dengan kami. Selamat Maju Jaya untuk acara esok yang akan dilaksanakan insya-Allah, sambutan Mahli Hijrah Peringkat Kebangsaan 1445 Hijrah. Sama-samalah kita menjadi insan dan juga individu yang lebih baik berbanding hari-hari ataupun tahun-tahun yang sebelumnya. Kita nak berjeda seketika dan kita akan bersama dengan sahabat kita di Seleksi Pagi Selangor FM untuk bercakap berkenaan tentang apakah antara kemas kini aktiviti-aktiviti yang sedang dan bakal dijalankan di negeri Selangor. Silakan. Kembali lagi temani anda dalam Inspirasi Selangor FM, sarapan terbaik anda. Apa-apa pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Syuhaida Arifin yang sekarang ini berada di Konti Selamat Pagi Malaysia. Sekarang ni Seleksi Pagi bersama dengan kami di Selangor FM, pilihan tepat. Konti Selamat Pagi Malaysia Oh, dia bukan Konti? Studio. Oh, studio. Maafkan saya, Syuhaida Arifin. Tapi tak apa. Jadi pada menarik sekali untuk topik borak pagi kita hari ini tentang topik kita berat sikit hari ni. Berat sikit. Membanding-bandingkan. Tapi tak apa. Yang paling penting sekali di Selangor FM. Kita ada cerita lah. Sabtu lepas 15 Julai 2023. Kita ada pertandingan akhir Berita Kecil 2023. Jadi kita dah mencari dah seorang wakil untuk pertandingan akhir Bintang Kecil untuk peringkat yang seterusnya. Di mana juara kami adalah Nur Farina Farha dengan nyanyian lagunya Sang Dewi di peringkat final tersebut, dan juara ini akan mewakili negeri Selangor lah peringkat Semenanjung untuk debaran Bintang Kecil akan berlangsung bila minggu ni kan? 22 Julai 2023. Kami nak jemput anda untuk beramai-ramai bagi rakamannya di Auditorium Perdana Kota Media Angkasa Puri bermula 9 malam lah. Apa pun terima kasih kepada anda yang mana yang menyaksikan sekarang ini di saluran TV1 dan saluran berita RTM My Preview 123. Kita ada satu lagi tambahan, aplikasi RTM Click. Dekat situ anda boleh muat turun secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Di situ radio ada. Selangor FM paling tertinggi lah pendengarnya. Dekat depan tu. Seterusnya anda boleh saksikan Selamat Pagi Malaysia yang sekarang ini mula menemani anda setiap hari bermula 8 pagi. Jadi itu antara yang kita kongsikan pagi inilah berkenaan dengan debaran Bintang Kecil ni. Sebab pengalaman kita pun dia memang betul-betul mendebarkan kita. Betul. Jadi datang ramai-ramai untuk menyaksikan debaran Bintang Kecil
mencerpenkan negeri ataupun semenanjung sebenarnya. betul. Jadi jom berikan sokongan terutamanya untuk wakil daripada Selangor iaitu Farha. Go Farha! Baik, go Farha. Okey, seterusnya hari ini 18 Julai 2023 kan. Ada menarik. Kami nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan jualan Ehsan Rahmah. Yang mana sebelum ini pernah berlaku, pernah berlangsung dan juga masih lagi diteruskan. Kali ini bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari. Ada lokasi-lokasinya yang boleh anda kunjungi untuk mendapatkan barang basah, barang kering dengan harga yang berpatutan. Yang pertamanya Bukit Antarabangsa, Pansapuri PKNS, Jalan 4M Ampang Jaya ada. Seterusnya Sungai Buloh, Masjid Subang Perdana, Sementar Dewan Orang Ramai Tok Muda, Batu 3 Dewan Merbau Seksyen 17, Sungai Tua Kampung Sungai Tua, Pandan Indah, Jalan Pandan Indah 6/3. Di lokasi yang lain Sungai Burung pun ada, iaitu kawasan lapang berhampiran Tokong, Sean Kong, Bagan Pasir, Dusun Tua Dewan Datuk Nazir dan Subang Jaya di Sri Tanjung. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk warga Selangor terutamanya untuk menikmati barangan-barangan murah dengan harga yang berpatutan, harga rahmah. Dan pastinya barangan asas ini akan lebih kita akan adakan untuk semenanjung ataupun seluruh Malaysia. Okey, baik. Jadi itu yang sempat kami kongsikan untuk Seleksi Pagi terus menonton Selamat Pagi Malaysia. Sekarang ni kita nak bersama dengan Jejaka Kaca Ismail Adnan. Itu dia. Ismail Adnan dah bersedia. Terus kekal setia bersama dengan kami di Selangor FM. Pilihan tepat. Itu daripada kajian. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan penyampai untuk Seleksi Pagi dari Selangor FM. Seterusnya hari ini di studio kita nak bincangkan berkenaan satu topik yang menarik berkenaan dengan bagaimana kita melakukan transisi tenaga negara. Kita tidak mahu lagi menggunakan bahan-bahan yang ada kemungkinan untuk habis untuk beberapa tahun akan datang, beberapa puluh tahun akan datang. Jadi kita nak menggunakan tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui. Umpamanya kita di Malaysia ini kaya dengan sinaran matahari yang mana tenaganya itu boleh digunakan ataupun dalam konteks ini dipanggil sebagai sistem solar. Jadi kita nak bersama dengan seorang individu yang orang kata memulakan kajian tentang sistem solar ini dan bagaimana sebenarnya ia boleh memberi manfaat untuk kita di Malaysia. Saya bersama dengan seorang tetamu. Saya perkenalkan teknologis Dr. Salma Badu selaku pensyarakanan di Kolej Kejuruteraan Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Dr. Salmia, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, nampak muda doktornya ni. Pencapaian yang begitu membanggakan seorang wanita dalam industri tenaga ini. Siapa sangka ini merupakan, saya yakin walaupun masih lagi dalam peringkat kekajian, tapi ini satu pencapaian yang cukup membanggakan sekali. Sebelum kita pergi ke arah bentuk tenaga yang doktor sedang mengkaji sekarang ini, saya rasa kita berikan sedikit pengenalan latar belakang doktor, bagaimana boleh menceburi bidang ini dan sudah berapa lama sebenarnya melakukan kajian tentang tenaga boleh diperbarui ini. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui ini adalah alternatif ya. Dan kita tengok sekarang pun kita dah pergi jauh ke arah itu juga, bukan sahaja Malaysia tetapi negara-negara luar juga sudah banyak ke arah teknologi itu. Jadi selaku rakyat Malaysia dan juga yang terlibat dalam bidang-bidang kajian ini, kajian renewable energy ini adalah satu kajian yang berpotensi tinggi dan juga boleh dimajukan untuk meningkatkan juga teknologi kita lah, seiring dengan negara-negara yang sudah membangunkan teknologi ini. Dan saya sudah berpengalaman dalam membangunkan research ini ataupun kajian ini selama lebih daripada 5 tahun dan kami juga telah come out dengan findings yang cukup berpotensi tinggi. Okey, apa sebenarnya bentuk kajian-kajian sedang dilaksanakan oleh doktor sebenarnya sekarang ini? Salah satu kajian adalah solar road waste. Okay. Solar road waste ini adalah alternatif yang selain daripada solar panel, selain daripada hydro dan juga selain daripada tenaga angin dan biogeosim yang adalah, dan sebagaimana yang kita tahu, Malaysia ini adalah negara yang kaya dengan hasil-hasil semula jadi seperti cuaca yang panas sepanjang tahun,
Selain daripada itu, taburan hujan yang tinggi juga meningkatkan ya potensi untuk tenaga hidro itu untuk di harvest juga. Sebagai negara yang mengeluarkan hasil pertanian, agriculture, so itu adalah potensi untuk membangunkan renewable energy daripada biogesim. Dan juga tenaga angin. Kita pun ada angin yang agak bagus juga untuk kita harvest renewable energy ini. Okey, kajian dilaksanakan oleh doktor. Ini berkaitan dengan jalan raya. Yeah. Siapa sangka kalau kita bercakap berkaitan dengan tenaga boleh diperbarui ini kan, terutama daripada cahaya matahari iaitu sistem solar. Ialah kita akan memikirkan ataupun membayangkan ada panel yang akan dipanaskan, yang akan menyerap segala haba daripada matahari. Tapi bagaimana konsep jalan raya ni, kalau doktor boleh perincikan dengan lebih lanjut? Ya, okey, solar roadways ni sebenarnya pada saya sangat menarik untuk dijalankan kajian dia. Sebab dekat Malaysia kita dah ada rangkaian jalan raya yang panjang. Okey, daripada statistik JKR sendiri pun untuk jalan-jalan utama pun kita dah ada 300,000 kilometer road networking dekat kita. Jadi selain daripada kita nak harvest energy daripada solar panel, kita juga dah ada existing place ataupun tempat yang memang dah ada yang memungkinkan kita untuk menjana tenaga selain daripada solar panel ataupun hydro ataupun dan sebagainya. Sebab jalan raya ini kita dah ada. Okay. So we just kita nak tambah baik sahaja dari segi sistem harvesting itu sendiri di jalan yang sedia ada, dan juga kita boleh menggunakan dia sebagai jalan raya yang biasa, dan dalam masa yang sama kita boleh menjana tenaga. Okey, penjanaan tenaga itu kita boleh lihat dari segi menghidupkan lampu jalan, dari segi menghidupkan lampu-lampu isyarat dan juga CCTV yang ada di berdekatan dengan jalan raya. Dan mungkin juga ia juga berpotensi untuk menghidupkan sebagai sumber tenaga elektrik kepada bangunan-bangunan yang berdekatan dan sebagainya. So itulah sebenarnya target kita lah di dalam research ini. So kita nak establish benda ni dan seterusnya kita boleh gunakanlah. So kita ada alternatif selain daripada sumber-sumber yang kita dah ada. Kajian yang sangat baik sebenarnya. Siapa sangka sebelum ni kita ada dengar banyak aduan ataupun komen negara kita ni car oriented kan. Kesesakan trafik yang terlalu banyak di atas jalan raya. Yang kita nampak tu barangkali mungkin sedikit negatif kerana ianya menyebabkan kelewatan untuk ke tempat kerja dan sebagainya. Tapi siapa sangka jalan raya ini mesti lagi dalam peringkat kajian boleh menghasilkan satu tenaga, atau boleh kita kata substitute sebagai solar panel lah doktor, kerana dia menyerap haba dan juga boleh menghasilkan tenaga untuk diguna pakai di sepanjang jalan raya tersebut. Bagaimana dapatan kajian itu setakat ini? Okey, setakat itu dapatan setakat ini sebab kami pun mendapat suntikan dana daripada kementerian untuk menjalankan kajian ini, dan di peringkat ini kami sudah sampai kepada peringkat proof of concept. Okay. Dan kami mendapati dia ada potensi. Potensi sebenarnya sistem ini bukan kajian ini bukan cuma satu bidang sahaja. Okay. So bidangnya adalah multidisciplinary. So bidang apa lagi yang terlibat sebenarnya? Selain daripada bidang kejuruteraan awam, yang paling pasti adalah bidang electrical dan juga mechanical, sebab dia melibatkan tenaga harvesting dan sebagainya. So pada peringkat sekarang ni kami tengah membangunkan sistem, kita panggil dia geothermal energy harvesting, daripada material itu sendiri, dan untuk ditransferkan kepada bateri charging dan sebagainya. Okey. Kita doakan selamat maju jaya. Doktor, ini satu perkembangan yang sememangnya ramai rakyat Malaysia menantikan, dan di mana kerajaan juga ingin orang kata mencapai salah satu matlamat SDG, Sustainable Development Goal, untuk negara kita bergerak ke arah teknologi hijau. Sebabnya kalau kita bergantung kepada barangkali arang batu, ini adalah satu tenaga yang
pada satu jangka masa akan habis. Jadi ini adalah satu kajian yang baik. Kita perlu berikan sokongan kepada mereka dan juga sokongan kepada doktor sendiri. Salah seorang wanita yang berada dalam industri yang didominasi oleh kaum lelaki. Bagaimana doktor survive, hidup dalam orang kata suasana yang dipenuhi oleh ataupun banyak stigma di mana lelaki saja yang diperlukan dalam bidang ini? Persepsi itu sekarang sebenarnya sudah agak berubah jugalah bila kita lihat sekarang wanita sudah banyak terlibat di dalam bidang-bidang lain, mainly sains dan teknologi. Dan bidang tenaga sekarang ni adalah industri yang sedang meningkat naik dan saya melihat penglibatan ramai wanita terutamanya di bidang-bidang research, kajian penyelidikan dan sebagainya. Dan yalah, wanita ini adalah seorang yang unik kan. So wanita ini bila kita lihat dia adalah orang yang lebih berdedikasi dan juga mempunyai keazaman yang tinggi juga. Dan saya melihat wanita ini boleh bergerak setanding dengan lelaki. Pengalaman doktor sendiri berada dalam industri ini sebagai seorang wanita, apa cabaran-cabaran yang perlu dilalui, kepayahan? Okey, cabaran dia sebagai seorang wanita, kita banyak sebenarnya tanggungjawab lain, ya, terutamanya tanggungjawab kepada rumah tangga, anak-anak, suami dan sebagainya. Itulah cabaran yang pertama adalah dari segi pengurusan masa dan perancangan itu sendiri. Tapi dengan pengurusan masa dan juga sokongan daripada keluarga yang sentiasa memahami kerjaya kita, dan sebenarnya perkara itu bukanlah satu cabaran yang berat dan ia boleh diselesaikan. Jadi sebagai seorang wanita kita perlukan sokongan daripada semua pihak, terutama keluarga. Ini antara salah satu contoh yang kita boleh ikuti, seorang wanita yang bijak, yang berada dalam industri beliau, yang berjaya, sekarang ini sedang melaksanakan ataupun melakukan kajian yang insya-Allah akan memberikan satu impak yang besar kepada negara. Bajet 2024 akan dibentangkan pada bulan Oktober nanti. Doktor pasti ada banyak harapan sebab nak buat kajian ni, saya tahu memang dana diperlukan sangat banyak. Kalau tidak, ialah keberjayaan kalau adalah perkataan itu kan, nak menjayakan sesuatu kajian itu memerlukan wang dan sebagainya. Jadi harapan doktor sendiri pada pembentangan belanjawan nanti, apa yang doktor perlukan sebenarnya, terutama kita bila itu cakap berkaitan dalam sumber tenaga ini? Okey, harapan saya untuk belanjawan kali ini adalah saya ingin melihat dana-dana juga disuntik lebih banyak di dalam industri tenaga hijau ini. Sebab kita sebenarnya bergerak ke arah itu. Jadi sebagai penyelidik ataupun sebagai orang yang terlibat di dalam industri tenaga ini, untuk melaksanakan semua ini memerlukan dana. Jadi even untuk melakukan kajian sendiri pun dana juga diperlukan, ya. Jadi kalau kerajaan bersedia untuk menyuntik dana-dana yang lebih banyak untuk invest kepada renewable energy ini adalah lebih baik, dan saya rasa kita akan lebih move further lebih cepat berbanding yang sekarang ini. Sebab dalam bidang research pun memang kita perlukan sokongan, ya, sokongan daripada semua pihak untuk menjayakan sampai ke tahap industri dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih Dr. Samia Abdul bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan transisi tenaga negara, terutamanya ke arah tenaga yang boleh diperbaharui. Semoga Dr. berjaya melaksanakan kajian tersebut dan kita sama-sama nantikan bagaimana kelebihan sistem solar ini boleh menjana elektrik di negara kita. Terima kasih sekali Doktor sama kita hari ini di studio. Seterusnya, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut
menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Ya, bersua kembali. Kita teruskan dengan SPM sana sini dan juga perkongsian tentang apa yang berlaku pada minggu lalu dan juga minggu ini. Kita mulakan dengan cerita ini. Industri kurir menjadi penghubung penting rakyat dan pembangkit utama pembangunan ekonomi digital. Selari perkembangan itu, usaha memperkasa industri agar kekal cekap dan dinamik diperhebat menerusi pembangunan MyCourier. MyCourier dibangunkan secara usaha-sama Postal Forum dengan rakan strategiknya Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MyROS. Syarikat kurier berlesen dan berdaftar akan dinilai berdasarkan pelbagai kriteria oleh 38 panel daripada pelbagai pihak. Platform MyCourier juga berperanan sebagai indikator dalam memilih penyedia perkhidmatan yang baik dan selamat. MyCourier bukan sekadar meningkatkan kecekapan dan persaingan operasi kurier, tetapi menjamin kualiti perkhidmatan memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat. Dan seterusnya, projek pembinaan sistem Transpit Rapid RTS Johor Bahru Singapura ia kini mencapai 41% siap dan berjalan mengikut jadual ditetapkan. Muhammad Fazil berkata bersandarkan kepada kemajuan setakat 30 Jun lalu, projek pengangkutan awam berimpak tinggi itu diyakini siap sepenuhnya menjelang 2026. RTS Link adalah rangkaian rel sepanjang 4 km yang menghubungkan Bukit Cagar, stesen Johor Bahru dan Woodlands di Singapura. Manakala Kementerian Pendidikan sedang mempertimbang mewujudkan Universiti Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET termasuk di Sabah dan Sarawak. Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, perancangan itu antara usaha memperkasa TVET dengan menyedia lebih banyak institusi untuk pelajar melanjutkan pengajian bidang berkenaan. TVET merupakan antara pilihan terbaik yang mampu memberi jaminan pekerjaan selepas tamat pengajian. Dan seni lukis grafiti semakin diketengahkan sebagai platform mengekspresi kreativiti pada dinding di jalanan. Selain memberi nafas baru kepada lokasi yang berpotensi sebagai tarikan pelancong, aktiviti itu juga menjadi sumber ekonomi baru kepada industri kreatif. Program Art for Fame anjuran Balai Seni Negara dengan kerjasama Writers Block misalnya, antara medium perkumpulan artis grafik dalam dan luar negara mempamer seni berkenaan kepada masyarakat. Diakui menerusi kerjasama agensi kerajaan dan swasta, bukti seni ini memberi nilai tambah kepada perkembangan ekonomi dan sosial negara. Baik, begitulah SPM sana sini. Kita akan terus saja bersama dengan Syuhada untuk perkongsian dan juga perbualan yang berikutnya. Silakan Syuh. Baik, terima kasih Ismail. Untuk perkongsian seterusnya ini lebih tertumpu kepada mereka yang berada di sekitar ibu kota sebenarnya, yang sering kali terpaksa, bukan rela, terpaksa melalui kesesakan jalan raya di sekitar ibu kota. Tapi jangan risau, solusinya sedang digerakkan sekarang ini. Untuk mengetahui anda semua, bermula pada 3 Julai hingga hujung tahun ini sedang berlangsungnya projek percubaan laluan bas di Jalan Ampang. Lebih lanjut berkenaan dengan percubaan ini, projek percubaan ini, kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Encik Muhammad Yazurin Salij selaku Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Sendirian Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Yazurin. Waalaikumsalam Syuhada. Okey, berita baik untuk mereka yang bekerja di ibu kota. Sekarang ini berlangsungnya projek percubaan laluan bas di Jalan Ampang. Mukadimahnya, projek ini bagaimana ianya dilaksanakan, dari mana ke mana dan berapakah jangkaan masa yang akan dikurangkan dengan projek percubaan ini menggunakan bas Rapid KL? Okey, thank you Syuhada. I think projek ini actually adalah satu projek yang dilaksanakan di bawah kelolaan jawatan kuasa yang telah ditubuhkan oleh kita punya Timbalan Perdana Menteri lah, iaitu jawatan kuasa untuk mengurangkan kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur. So actually projek ini satu projek percubaan di mana
pengurangan kesesakan jalan raya tu kita nak cuba mengurangkannya dengan menggunakan public transport. Maknanya menukarkan orang daripada private to public transport. So program ini actually dilaksanakan dengan dia orang buat satu kontraflow di Jalan Ampang tu, dia ambil satu kontraflow. So kereta masih ada 2 lorong dan satu lorong dikhaskan untuk bas. Okey, bila kita laksanakan program ini, memang perjalanan untuk bas tu lebih cepatlah. Macam sebelum ini dia punya waktu perjalanan tu kalau daripada kawasan Ampang Pandan tu dia mengambil masa dalam sejam. Sekarang ni dengan adanya program ini dia boleh menjimatkan dalam 15 ke 20 minit. Ada juga one of the customer kita interview yesterday, dia kata sometimes dalam 30 minit pun dia boleh save time lah. So ini satu program di mana kita nak mengurangkan travel time untuk bas tersebut lah. So dalam masa yang sama kita sebenarnya perkhidmatan ni bas di Jalan Ampang ni kita ada 2 laluan, 303 dengan laluan 300. Sebelum ni kita guna dalam 25-26 bas, tapi semenjak program ini kita memang menambahkan bas lagi di situ sebanyak 31 bas dan kita tambah dalam 6-7 bas lah. Dari segi frekuensi sebelum ini kita dalam 7 minit satu bas, tetapi semenjak kita laksanakan ni because kita boleh travel lebih laju and also kita tambah bas tu, sekarang ni dalam maybe 3 minit satu bas akan sampai, lebih kurang kita punya target lah. So in a way jumlah bas sebelum ini dalam sejam dalam 12 bas satu bas akan sampai, sekarang ni dalam 26 bas kita target sejam. So generally itu dari segi frekuensi dan juga dari segi dia punya waktu perjalanan tu basically kita improve. And at the same time juga sebenarnya untuk kita juga sedia ada satu park and ride di LRT Ampang. So park and ride tu pun memang ada 1,000 lebih parking yang boleh digunakan untuk penduduk Ampang, boleh park kat situ naik bas just in front of the park and ride tu. Dan juga satu lagi keistimewaan projek ini ialah because now because kita punya Putrajaya Line MRT yang baru dibuka, dan basically sekiranya anyone yang naik bas tu daripada kawasan Ampang, dia boleh bertukar ke MRT Putrajaya Line. So boleh ke Putrajaya terus ataupun boleh ke Kepong dan sebagainya. So maknanya anyone yang nak ke sana boleh. Dan juga di Ampang Park stesen juga mereka boleh bertukar kepada kita punya Kelana Jaya Line. So anyone daripada Ampang nak ke PJ, nak ke KL Central boleh juga bertukar di situ. Jadi maknanya perkhidmatan ni satu kita percepatkan dan juga konektiviti dia pun bagus ya, di mana dia boleh ke banyak tempat di Kuala Lumpur lah. Jadi that's why kita nak cuba adakan program ini jadi untuk menggalakkan lebih ramai pengguna public transport lah. Setakat ini peratusan kejayaan program ini ialah program percubaan, tapi mesti ada targetnya untuk setiap percubaan ini. Adakah mencapai ataupun bagaimana? So far alhamdulillah seperti saya sebut dari segi operasi tu kita capailah yang kita target 3 minit satu bas tu memang kita capai. Tapi dari segi 3 minit tu waktu peak time saja ke atau so basically program ini memang waktu peak saja. Daripada kalau pagi laluan itu akan dibuka untuk kenderaan biasalah. Selepas off peak dia akan buat seperti biasa baliklah. Okey, peak time tu waktu daripada pagi sehingga pukul 9. Pagi sampai pukul 9. So, petang? Petang belum lagi. Percubaannya pagi sajalah. Buat masa ni pagi saja. Tapi memang kalau kita tengok pun petang pun sebelum ni pun hanya kesesakan tu kurang sikit sebab petang memang normally orang take time, dia tak ada rushing kan. So normally it's okay lah. Tapi dari segi kejayaan tu I would say memang dalam masa 2 minggu kita laksanakan ni memang kita dah nampak ada dalam 10% peningkatan. Sebab sebelum kita laksanakan ni total ridership kita untuk laluan Ampang ni adalah dalam 12,000. Now dah sampai dalam 14,500. So it's an encouraging increase lah kita nampak. Yalah, satu benda baik sebenarnya. Saya rasa memang ini yang diinginkan oleh kebanyakan mereka yang bekerja di sekitar ibu kota ini sebab yelah, sampai bila kita nak memandu berjam-jam dalam kereta kan. Satu lagi ini memberikan satu sudut pandang yang positif untuk
ibu negara kita lah di Kuala Lumpur kan. Adakah projek percubaan ini hanya semata-mata dilaksanakan ataupun dijayakan oleh pihak RPKL saja? Kolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, beberapa NGO, adakah terdapat kolaborasi tersebut? Okay, so basically memang untuk kita laksanakan ni memang dilaksanakan oleh DBKL dengan PDRM lah, bantuan mereka lah. Sebab memang program ni pun actually jabatan kita punya pelaksanaan tu di bawah satu jawatan kuasa teknikal yang dipengerusikan oleh kita punya Menteri Pengangkutan. So jawatan kuasa teknikal ni lah bersetuju untuk melaksanakan program ini. So yang melaksanakan DPKL dengan bantuan PDRM jugalah. So mereka agak memainkan peranan yang penting lah. Tapi dalam masa yang sama juga memang dari segi nak mewar-warkan tu memang kita buat beberapa engagement lah. Kita pun dah berjumpa dengan YB dekat kawasan tersebut. Kita nak buat town hall, nak menceritakan, and also at the same time juga kita gunakan kita punya platform media sosial kita untuk berkongsi lah maklumat-maklumat lah. So anyone yang nakkan lebih maklumat tu boleh dapatkan daripada kita punya media sosial lah. Tapi pengguna semua diberi maklum lah bahawa ini adalah projek percubaan. Tapi takut nanti kan dia kata apa ni tak konsisten, ada pagi je, petang tak ada. Mereka semua dimaklumkan diri. Betul. Memang sedia maklum lah. Cuma saya rasa pengguna kenderaan persendirian tu dia masa mula-mula tu mungkin dia kekok sikit lah, tapi selepas 2 minggu tu nampak semua dah smooth lah. Bercakap berkenaan dengan pengguna kenderaan persendirian ni, tak dinafikanlah bila di Kuala Lumpur ada satu jalan yang dikhususkan untuk kenderaan awam melalui. Pasti akan ada kenderaan-kenderaan persendirian yang menggunakan laluan tersebut apabila tiada kenderaan awam yang melalui jalan khas tersebut. Betul. Bagaimana untuk kita memastikan agar kesemua pemandu di atas jalan raya mematuhi, orang kata common sense lah. Dia memang tak ada perkara yang macam mengatakan kalau kau masuk ni kena saman ke apa RM300 on the spot contoh, tak ada kan. Jadi macam mana untuk kita memastikan agar semua rakyat sentiasa faham dan juga mempunyai kesedaran seperti itu? So saya rasa yang ini memang dari segi enforcement tu lah, yang ini memang yang pihak-pihak berwajib lah yang akan enforcekan masa sebut tadi di BKL dan juga PDRM. Tapi daripada kami sebenarnya itu yang saya sebut tadi tu, ialah normally orang kata kita dah sediakan bus lane tapi bus tak ada. That's why tadi tu saya cakap one of our benchmark is that kita nak pastikan orang visibility of the bus tu dekat bus lane tu orang nampak. So at least sentiasa ada. Sebab tu yang kita punya target tu sebelum ni 12 bus sejam. That's our normal frequency. Tapi sekarang ni kita cuba tingkatkan sehingga 26 bus sejam. Jadi kalau kita tengok tu at least pemandu pengguna kereta pun dia akan nampak dan dia akan sentiasa alert lah yang this is a bus lane lah. Okey, sekiranya projek percubaan ini berjaya, pastinya akan diperluaskan lagi. Di mana akan diluaskan tu? Okey, as part of the jawatan kuasa teknikal yang disebut tadi tu memang ada beberapa lokasi lah yang telah dikenal pasti. Sebagai contoh Jalan Genting Kelang, Jalan Genting Kelang daripada Wangsa Maju ke Bulatan Pahang. Lepas tu Jalan Kelang Lama, and also Federal Highway lah, Federal Highway dekat Jalan Syed Putra tu kan. So those ada 3 location yang kita earmark lah untuk projek sekiranya ini berjaya lah. Ini memang kawasan-kawasan hotspot jam lah ni kan. Sampai situ je sejam. Okey, terima kasih kepada Tuan Yazuri bersama kita hari ini untuk berkongsi secara ringkas berkenaan projek percubaan laluan bas di Jalan Ampan sudah bermula pada 3 Julai hingga hujung tahun ini. Kita doakan selamat berjaya untuk projek percubaan ini dan diperluaskan ke kawasan-kawasan yang memerlukan. Seterusnya kami nak bawa anda ke Met Malaysia. Kita nak tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Thank you, sir. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu paparan ramalan yang kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini. Ianya berkuat kuasa sehingga ke 22 Julai nanti. Berikutan kelajuan angin dilihat boleh mencecah sehingga ke 50 km per jam dengan ketinggian ombak boleh mencapai 4.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Bila kita beralih kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Dan dapat diperhatikan keadaan hujan renyai sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka,
dan juga di bahagian pedalaman negeri Pahang. Keadaan hujan lebat dilihat di negeri Johor ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke lewat pagi nanti, dan di lain-lain kawasan dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Di negeri Sabah pula, keadaan hujan dilihat sedang berlaku di bahagian Kudat dan juga di bahagian Tawau, dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Alhamdulillah, di negeri Sarawak tiada hujan dan keadaan cuaca adalah cerah pada ketika ini. Di sebelah petang nanti pula, keadaan cuaca yang kurang hujan dijangkakan boleh berlaku di negeri-negeri di semenanjung Malaysia dengan berpotensi keadaan hujan serta berpetir dilihat berpotensi untuk berlaku di bahagian pantai timur dan juga selatan melibatkan negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Begitu juga di negeri Sabah, keadaan hujan dilihat boleh berlaku di bahagian Sandakan dan juga di bahagian Tawau, manakala di negeri Sarawak keadaan hujan renyai dijangkakan boleh berlaku di bahagian Mukah, Bintulu dan juga Miri. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda.
Baik, kita bersua kembali untuk kita bercakap lebih lanjut. Pada 22 Julai ini di Sungai Besi akan berlangsungnya istiadat pembarisan pentaulihan diraja dan penggunaan watikah tauliah pegawai kadet Angkatan Tentera Malaysia 2023 yang akan turut dihadiri dengan keberangkatan Kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah pada tarikh yang telah pun ditetapkan dan juga disempurnakan oleh Kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong di Padang Kawat Akademi Latihan Ketenteraan Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur. Untuk bercakap tentang istiadat yang gilang gemilang ini untuk pentaulihan diraja dan penggunaan watikah tauliah pegawai kadet ATM, saya amat bersati untuk memperkenalkan bersama dengan saya adalah Major General Datuk Haji Sa'adun bin Hasnan TUDM, Komandan Akademi Latihan Ketenteraan. Assalamualaikum pagi Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Alhamdulillah sekali lagi istiadat pentaulihan dan penggunaan watikah tauliah ini akan kembali menjelma dan juga akan kembali dilaksanakan di Sungai Besi. InsyaAllah kita akan bercakap lebih lanjut. Juga kita perkenalkan Pegawai Rendah Kanan Nik Muhammad Iqbal bin Safaruddin, Wakil Pegawai Kadet Tentera Darat. Abah, terima kasih bersama kami. Juga Pegawai Kadet Muhammad Rush Afif Abda bin Abdul Syukur dari Tentera Laut Diraja Malaysia, Wakil Pegawai Kadet ya, dan juga Pegawai Kadet Nurhana Khairiah binti Hakim, Wakil Pegawai Kadet Tentera Udara Diraja Malaysia. Terima kasih bersama kami. Okey, kita akan berkenal-kenalan dengan pengalaman anda dalam Akademi Latihan Ketenteraan. Tetapi Datuk, kita cerita terlebih dahulu berkenaan tentang istiadat pentaulihan diraja dan penggunaan watikah tauliah ini. Apa sebenarnya yang akan dilaksanakan dan juga dilakukan bersama dengan istiadat itu, Datuk? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Pertama sekali, terima kasih kepada Cik Ismail. Terima kasih kepada RTM kerana memberi kami peluang untuk mengisi slot pada pagi ini. Dan terima kasih kepada semua penonton di rumah kerana menonton program RTM 1. Selamat pagi Malaysia. Ada 3 perkara yang saya ingin maklumkan. Pertama sekali adalah tarikh seperti yang mana Cik Ismail dah beritahu tadi, 22 Julai 2023 adalah tarikh yang diperkenankan oleh Kebahadulian Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, yang mana baginda sendiri akan turun, akan berangkat bagi menyempurnakan majlis dan insya-Allah akan diserikan juga oleh dengan keberangkatan Kebahadulian Yang Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Jadi memang kita menunggu-nunggu ketibaan kedua-dua tuanku. Yang perkara kedua adalah majlis kita atau istiadat pembarisan pentaulihan diraja pegawai kadet ATM dibahagikan kepada 2 fasa ataupun 2 peringkat. Peringkat pertama adalah pembarisan di Padang Kawat Akademi Latihan Ketenteraan UPNM. Di mana seramai 228 orang pegawai kadet akan ditauliahkan, terdiri daripada 136 pegawai kadet tentera darat, 46 pegawai kadet laut dan 46 udara. Cantik figure tu. Dan peringkat kedua adalah penganugerahan watikah tauliah di Dewan Tun Templar Akademi Latihan Ketenteraan, yang mana dua istiadat ini adalah seiring. Selepas istiadat yang pertama, pembarisan, apabila pegawai kadet keluar medan pembarisan, mereka adalah dikategorikan sebagai pegawai muda, laftanan muda. Dan watikah tauliah itu adalah untuk menyempurnakan majlis. Maknanya ada dua cara yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiganya adalah saya ingin maklumkan bahawa istiadat ini sangat special, sangat istimewa kerana lebih kurang 90% daripada pegawai kanan yang akan berada di majlis tersebut adalah merupakan alumni Akademi Latihan Ketenteraan yang dulunya dikenali sebagai ATMA. Juga sebelumnya adalah Maktab Tentera Diraja Cawangan Kadet. Jadi macam mana pun salah satu mereka ini adalah sebahagian daripada istiadat tersebut. Mereka pernah berada di situ, mereka pernah ditauliahkan di Padang Kawat tersebut, mereka juga pernah dianugerahkan tauliah di Dewan tersebut. Di situlah bermula. Di situlah permulaan kami. Alhamdulillah. Okey, yang berbagi Datuk, mungkin boleh diceritakan berkenaan fungsi bagi Akademi Latihan Ketenteraan yang juga untuk menyokong proses pembelajaran akademik di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, kerana mereka ini perlu menjalani 2 proses, iaitu latihan ketenteraan di akademi dan juga proses akademik untuk ijazah sarjana muda di UPNM. Jadi bagaimana kedua-dua ini bergerak seiring untuk pegawai-pegawai kadet ini, Datuk?
Apa yang kami laksanakan di Akademi Latihan Ketenteraan adalah untuk memberikan basic military skill. Jadi sesuai dengan slogan di Akademi Latihan Ketenteraan bahawa kita punya attribute, academic, attribute dan attitudes. Jadi mereka kita latih mendapatkan asas-asas atribut ketenteraan, ciri-ciri seorang pemimpin, dan selepas kita latih mereka, akademik kita serahkan kepada UPNM. Jadi daripada 8 pagi hingga pukul 5 petang, mereka adalah student di UPNM. Selepas pada itu, mereka adalah pegawai kadet di ALK. Jadi setiap hari mereka mempunyai rutin harian sebagai seorang pegawai kadet, latihan ketenteraan, dan kita adakan latihan ketenteraan setiap hujung minggu kepada mereka. Dan apabila mereka cuti semester, lebih kurang 70% daripada cuti itu adalah latihan ketenteraan. Di situ kita pupuk mereka untuk dapatkan attitude dan juga attribute sebagai seorang pegawai. Jadi kita bentuk officers quality mereka semasa latihan ketenteraan tersebut. Dan apabila mereka tamat pembelajaran, mereka digraduatkan, graduated, mereka akan jalani latihan selama 6 bulan, which is dipanggil LKTA, latihan ketenteraan tahun akhir. Itu di lokasi yang sama? Mereka itu di Kolej Perkhidmatan. Darat kita hantar ke Akademi Tentera Darat, laut ke KDSI, di Lumut, dan juga untuk Air Force kita hantar ke Alostar. Mengikut perkhidmatan masing-masing. Okey, saya mungkin boleh mula membiasakan diri memanggil dengan gelaran Tuan Iqbal. Ya. Tuan Iqbal, mungkin kita boleh kongsikan pengalaman anda belajar di Akademi Latihan Ketenteraan dan di UPNM, apa bidang yang diceburi atau dipelajari sepanjang lebih kurang 4 tahun anda berada di UPNM? Terima kasih Tuan Pengacara. Di sepanjang tempoh pengajian saya di UPNM selama 4 tahun, saya mengambil pengajian kejuruteraan awam. Jadi apa yang pengalaman yang paling berharga dan yang tidak boleh saya lupakan adalah sewaktu setelah proses pembelajaran saya, saya melanjutkan pelajaran saya melanjutkan latihan di Akademi Tentera Darat. Saya telah mengetuai platoon saya. Dan proses yang paling mencabar adalah untuk sewaktu kami ingin menduduki pangkalan di hutan tersebut. Okey, berapa lama tempoh di tempoh kami seminggu tinggal di hutan. Okey. Itu antara latihan yang perlu dilalui oleh mereka yang akan bergraduasi atau yang akan ditauliahkan. Tuan Afif, mungkin ramai yang bertanya, apakah minat kepada tentera laut ini menyebabkan anda memilih dan juga mendapatkan tempat di UPNM dan juga seterusnya meneruskan karier anda dalam karier ataupun perkhidmatan di tentera laut? Dari segi minat ni, saya dari zaman kanak-kanak saya memang bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai tentera dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kerana semasa saya kecil, saya begitu minat dengan aktiviti yang lasak dan mencabar. Semasa zaman persekolahan, saya melanjutkan pelajaran ke Maktab Tentera Diraja. Makanya sudah ada basic atau pengalaman di MTD. Ya, saya. Kemudian diteruskan ke UPNM. Lokasinya bersebelahan saja kan? Ya, betul. Okey, itu pengalaman yang menarik kerana mereka sudah ada yang mempunyai asas di MTD lebih kurang 4 tahun. 2 tahun di MTD. Puan Nurhana, pengajian yang diambil di peringkat ijazah sarjana muda Urusan Sumber Manusia Pertahanan. Manusia Pertahanan. Itu mengambil masa selama 3 tahun untuk mengambil ijazah dan 1 tahun asasi. Untuk di bawah lembayung Tentera Udara Diraja Malaysia, apa mungkin sepanjang pengajian anda, latihan anda, modul-modul yang anda pelajari dan juga anda garap daripada latihan di bawah? Bagi saya, semua pelajaran yang saya ambil di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia sangat berguna untuk saya kerana saya perlu membahagikan masa dengan bijak dan disiplin bagi menentukan saya boleh fokus untuk akademik dan juga latihan ketenteraan. Kerana saya sendiri sebagai pegawai kadet, saya perlu dan wajib mengikuti sesi akademik yang telah
diaturkan oleh UPNM. Okey. Dari jam 8 pagi hingga 4 petang. Manakala pada waktu petang pula, saya akan menjalani larian bersama-sama rakan pegawai kadet yang lain bagi meningkatkan stamina kami dan memastikan stamina kami pada tahap optimum. Okey. Jadi waktu malam pula, kami akan menjalani ulang kaji bersama-sama seperti di perpustakaan bagi memastikan akademik kami tidak terabai. Dan kami memastikan untuk fokus kepada latihan ketenteraan pada setiap hujung minggu seperti yang dijadualkan oleh Akademi Latihan Ketenteraan sendiri. Ya. Tuan Afif sudah bersedia berlayar di lautan samudera? Untuk soalan bersedia atau tak, pastinya sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia dengan walaupun saya seorang pegawai kadet, masih pegawai kadet, tapi saya telah berpeluang menyertai pelayaran ke misi pelayaran ke Lubnan. Alhamdulillah. Jadi sepanjang pelayaran tu saya dah pergi ke 4 buah negara. Jadi benda ni satu batu loncatan kepada saya untuk meneruskan dan memberi komitmen dalam kerjaya saya nanti. Okey, insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk Farhana, Tuan Afif untuk terus cemerlang dalam karier. Tuan Iqbal, belum ada penempatan yang sudah ditempatkan nanti? Belum lagi. Buat masa sekarang saya apa yang pasti adalah saya ditauliahkan kepada regimen Askar Melayu Diraja. Cumanya untuk penempatan di mana itu masih belum pasti lagi. Okey, insya-Allah kita ucapkan selamat maju jaya ya. Major Jeneral Datuk, ini satu kesempatan yang terbaik kerana kita nak bercakap berkenaan menggalas tanggungjawab pada usia yang muda. Mereka sudah pun menggalas tanggungjawab pada usia muda lebih kurang 23 dan 24 tahun sebagai seorang pegawai ya dalam Angkatan Tentera Malaysia. Jadi apa mungkin mereka-mereka ini dan juga pegawai kadet ini bersedia dalam menggalas tanggungjawab yang dibawa dan juga ditauliahkan kepada mereka di bawah lembayung ATM, Datuk? Secara peribadi saya yakin bakal pegawai muda bertiga ini dan yang lain-lainnya sampai 28 orang telah bersedia ditauliahkan sebagai lestari muda dan untuk menggalas tanggungjawab sebagai lestari muda. Aspek proses kerjaya, mereka akan menjalani latihan asas pegawai infanteri dan yang lain-lainnya. TUDM akan menjalani proses latihan asas pegawai TUDM dan mereka akan melalui proses itu hampir setiap waktu. Dan insya-Allah apabila mereka lulus dan berjaya dalam setiap proses dan setiap ujian, mereka akan melangkah dan mereka akan dinaikkan pangkat sehingga InsyaAllah satu hari ada yang jadi jeneral juga. InsyaAllah. Jadi insyaAllah, saya merasakan bahawa daripada apa yang kita telah latih mereka, asas pegawai tentera dan juga daripada aspek akademik, mereka telah bersedia. Dan mereka sebenarnya telah digraduatkan atau graduated pada 6 Disember yang lepas. Mereka tamat belajar pada bulan Ogos macam tu. Mereka tamat final exam. Jadi mereka dah tamat latihan ketenteraan tahun akhir. Jadi mereka dah bersedia. InsyaAllah. InsyaAllah. Sekali lagi Datuk, mungkin boleh kongsikan untuk atur cara siaran langsung bagi istiadat pembarisan pertauliahan diraja dan penggunaan watika tauliah pegawai kadet ATM 2023 yang akan berlangsung nanti, Datuk. Saya ingin mencadangkan kepada semua penonton yang ada pada hari ini, yang menonton rancangan ini, untuk menonton siaran langsung pada 22 Julai 2023 bermula pada jam 9 pagi atau mungkin awal pada itu lagi. Dan dengan keberangkatan tiba ke Bahdul Yang Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong pada jam 09.00 sehingga jam 10 pagi, insya-Allah. 1 jam saja. Jadi sekiranya berkelapangan, silalah menonton program kita pada hari itu, pada hari Sabtu ini 22 Julai 2023, insya-Allah. InsyaAllah. Selamat maju jaya diucapkan kepada kesemua pegawai-pegawai kadet yang akan ditauliahkan. Terima kasih Tuan Iqbal, terima kasih Tuan Hafiz, terima kasih Tuan Hana. Terima kasih Major Jeneral Datuk kerana bersama dengan kami. Terima kasih Akademi Latihan Ketenteraan dan juga UPNM bersama dengan kami untuk bercakap berkenaan istiadat pembarisan pertauliahan diraja dan penggunaan watika tauliah pegawai kadet Angkatan Tentera Malaysia 2023. Kita nak berjeda seketika dan kita akan ke cerita pagi Labuan, semarak 20 tahun Museum Marine Labuan. Jadi apakah perkongsiannya di sana? Silakan.
Terima kasih. Saya sekarang berada di Muzium Marin Labuan, terletak lebih kurang 2 km daripada pusat bandar wilayah Persekutuan Labuan, dan lazimnya lokasi ini menjadi tumpuan khususnya apabila penganjuran program-program besar kerana lokasinya betul-betul di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Pagi ini saya bersama dengan pengarah Jabatan Muzium Labuan, Encik Muhammad Azam Annan, untuk bercerita sedikit berkenaan dengan Muzium Marin ini. Terima kasih bersama dengan kita pagi ini, Encik Azam. Encik Azam mungkin boleh jelaskan peranan Muzium Marin ini kepada penonton kita. Okey, terima kasih kepada PRTM kerana sudi mempromosikanlah Muzium Marin Labuan kita. So, Muzium Marin Labuan ini merupakan salah satu muzium di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia, di mana koleksi yang kita pamerkan adalah berkaitan dengan hidupan marin. So, konsepnya merupakan kita pamerkan hidupan marin yang berada di sekitar Labuan dan juga di perairan Borneo. Okey, dan Muzium Marin Labuan ini kita ada 2 tingkat, iaitu galeri atas dan juga galeri bawah. Dan di galeri bawah ni kita banyak pamerkan koleksi-koleksi ikan tempatan lah di dalam akuarium, dan juga kita ada satu kolam ikan sentuh yang menjadi satu tarikan utama lah pada pelawat. Dan di bahagian atas kita ada satu yang berkaitan, kita ada pameran yang berkaitan dengan spesimen-spesimen kering dan juga spesimen yang basah, dan juga kita ada satu koleksi rangka paus Indian fin. Okay. Jadi peranan Muzium Marin ni memang kita sebenarnya difokuskan untuk melestarikan, untuk mempromosikan hidupan-hidupan marin yang berada di perairan Borneo, dan supaya orang mendapat lebih kesedaran lah mengenai kepentingan alam sekitar, dan terutamanya dari segi hidupan marin yang di dalam lautan. Itu antara utamanya lah. Dan selain daripada Muzium Marin, kita juga ada Muzium Chimney. Muzium Chimney lebih berkisarkan mengenai sejarah arang batu di Labuan, dan juga terdapatnya Menara Chimney, iaitu satu landmark yang utamalah di Labuan. Dan satu lagi kita ada Muzium Labuan, ataupun kalau orang Labuan di sini panggil Muzium Bandar ataupun Muzium Sejarah Labuan lah. Dan di sini memang kita mempamerkan sejarah dan juga koleksi yang berkaitan dengan warisan dan juga sejarah di Labuan. Di Muzium Marin ini sendiri, apa yang mungkin jadi tumpuan pengunjung-pengunjung yang datang ke Muzium Marin ini? Okey, tumpuan dia memang ikan. Sebenarnya kehidupan marin yang berada di Muzium Marin ini. Selalunya pasal, kalau macam saya cakap tadi, di galeri bawah ni kita ada kolam sentuh. Kolam sentuh di mana pelawat boleh merasai sendiri untuk memegang hidupan yang marin yang ada di dalam kolam sentuh lah hidupan marin ini. Dan selain itu kita juga ada ikan-ikan yang dipamerkan di dalam di dalam akuarium. Dan seperti cakap tadilah, kita ada rangka ikan Indian, rangka ikan paus tu. Itu salah satu je lah. Dan kedudukan Muzium Marin tu sendiri sebenarnya merupakan satu tarikan utamalah bagi penduduk warga Labuan. Bukan warga Labuan saja, tapi penduduk warga di luar Labuan, kerana ia terletak di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, iaitu betul-betul di sebelah laut atau di sebelah pantai lah, di Tanjung Purun ini. Jadi memang selalunya kalau pelawat datang yang bawa family, di sini memang dia akan enjoy selain daripada Muzium Marin, di sini akan enjoy boleh melihat pemandangan pantai, laut, dan ada juga yang mengadakan aktiviti riadah di kawasan Muzium Marin itu. Dia adalah salah satu faktor penyumbang lah tarikan kepada Muzium Marin itu sendiri. Baik, muzium ini sendiri sudah ditubuhkan hampir 20 tahun ya, Encik Azam. Yang mungkin boleh jelaskan sedikit dengan program Semarak at Muzium sudah 20 tahun. Okey, jadinya program Semarak ini memang satu program utama kami. Program Semarak ini sebenarnya macam program karnival lah, program karnival Muzium Jabatan Muzium Malaysia. Jadi memang dan program Semarak at Muzium Marin Labuan ini memang kita adakan sempena sambutan 20 tahun. Jadinya memang Muzium Marin Labuan ni dah birthday yang ke-20. Sedar tak sedar, yang telah dibuka pada 26 Januari 2003. So dengan adanya program Semarak ni, kami mahu menunjukkan kepada orang ramai, terutamanya warga Labuan lah, bahawa muzium kan ni walaupun sudah 20 tahun tapi masih lagi relevan, dan masih lagi relevan dan masih lagi mampu untuk menarik pelawat untuk terus datang ke muzium, dan juga memberikan sokongan kepada kami lah, terutama pada aktiviti yang kami lakukan di Muzium Labuan ni lah. Dan juga program Semarak ini pun kami mendapat kerjasama yang sangat baik daripada rakan-rakan strategik, agensi utama kami lah, agensi-agensi kerajaan, agensi swasta, yang dapat bekerjasama dengan melakukan aktiviti bersama kami dan juga membuka booth pameran. Baik, terima kasih Encik Azam. Saya kira itu sahaja kesempatan yang ada untuk kita bawakan dalam cerita pagi hari ini. Saya kembalikan bersama dengan rakan di studio. Silakan.
Terima kasih cerita Pagi Labuan. Kita juga nak mengkolerasikan berkenaan tentang kesedaran alam sekitar dan juga bagaimana kita membawa isu-isu kesedaran alam sekitar ini. Sudah pastinya pertandingan debat alam sekitar edisi yang ke-29 tahun 2023 mempertandingkan pendebat-pendebat dari Institut Pengajian Tinggi. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut, dan ini merupakan antara debat yang mendapat kerjasama daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Majlis Debat Universiti Malaysia di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi untuk bercakap berkenaan tentang debat alam sekitar bersama dengan saya Puan Hajah Azuri Hazizah binti Haji Saidun, pengarah bahagian komunikasi strategik Jabatan Alam Sekitar, Puan Mizan Muhammad dari Majlis Debat Universiti Malaysia, dia juga merupakan timbalan Ketua Hakim Debat Alam Sekitar 2023, dan juga saudara Muhammad Ilham Hafiz bin Azmi Johan Debat Alam Sekitar. Banyak tahunnya ni, 2019 hingga 2022. Tahniah diucapkan, tahun ini tidak bertanding? Tidak bertanding dah. Okey, insya-Allah kita saksikan muka-muka baru yang akan dipertandingkan. Baik, kita mulakan dengan Puan Hajah Azuri terlebih dahulu. Debat alam sekitar ini, pengalaman saya sendiri menyertai sebagai pendebat juga, ini merupakan antara debat yang terpanjang ataupun yang paling lama pernah dianjurkan oleh MADUM dan juga KPT. Jadi untuk kerjasama kali ini bersama dengan MADUM, KPT bagi tahun 2023, bagaimana penganjurannya? Okay, terima kasih Cik Ismail. Betul, debat alam sekitar merupakan debat yang paling lama lah yang telah kita anjurkan semenjak tahun 1986 lagi. Dan pada sejak tahun 1991 pula kita telah mengadakan debat ini secara tahunan lah, sempena Minggu Alam Sekitar Malaysia. Dan sekarang ini telah ditukar kepada Hari Alam Sekitar Negara. So memang kerjasama itu kita laksanakan dengan pihak MADUM, dengan IPT tempatan yang menjadi tuan rumah, dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, di mana tuan rumahnya itu? Okey, pada tahun ini sukacita saya maklumkan IPT tuan rumah adalah Universiti Teknologi Tun Hussein On Malaysia UTHM di Batu Pahat, Johor. Okey, baik. Ini membawa ke isu-isu kesedaran alam sekitar, ya, dan pastinya usul-usul yang akan dipertandingkan itu juga berkenaan alam sekitar, juga dilibatkan dengan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi untuk usul ataupun tajuk-tajuk yang akan didebatkan nanti, bagaimana Puan? Baik, untuk tahun ni usul-usul kita masih lagi berkisar pada isu-isu alam sekitar. Cuma sudah tentulah isu-isu yang akan dikemukakan itu adalah isu-isu terkini. Contohnya climate change, isu-isu pengurusan bahan terbuang yang masih lagi tidak selesai sehingga kini. Dan ada juga isu-isu yang melibatkan peringkat antarabangsa, contohnya transnational boundaries punya perjanjian antarabangsa yang melibatkan banyak pihak, banyak negara yang memerlukan komitmen dari pelbagai pihak lah. Pihak berkepentingan. Mungkin isu SDG, Sustainable Development Goals juga turut dibincangkan. Ini mandat yang cukup besar untuk Jabatan Alam Sekitar. Merekayasa dan juga menerapkan nilai-nilai kesedaran alam sekitar itu. Pada anak-anak muda ini, kita amat berpersah hati kerana anak-anak muda ini merupakan antara suara-suara pelapis generasi pada masa kini. Ya. Pengalaman anda, ya, Ilham, untuk lebih kurang 2019, 2020, 2021 tidak dipertandingkan. 2020 kita tak bertanding. 2020 tidak dipertandingkan, maknanya 3 kali juara berturut-turut. Jadi bagaimana merancang dan juga merangka perjalanan itu supaya dapat memberikan yang terbaik sewaktu debat alam sekitar? Saya rasa uniknya debat alam sekitar ni sebab kita berbincang tentang real world issues, isu yang memang dekat dengan hati semua orang dan memberi impak kepada semua orang. Jadi perjalanan dia tu bermula dengan sesi pembacaan dan sesi kajian yang sangat panjang. Dalam pada itu saya rasa cabaran debat alam sekitar juga sudah berubah daripada dulu sampai sekarang. Kalau dahulu cabarannya adalah untuk mendapat dan mengkaji maklumat tu. Dulu zaman-zaman baru dianjurkan tahun 1980-an. Tetapi sekarang semua orang boleh Google apa-apa fakta yang mereka ingin Google. Jadi cabarannya
Dulu ke Jabatan Alam Sekitar. Sekarang ini Google saja. Buat lawatan khas ke Jabatan Alam Sekitar. Jadi lebih mudah, cuma lebih mencabar kerana banyak yang boleh didebatkan. Jadi untuk tahun ini melatih adik-adik yang baru mungkin? Saya melatih junior-junior saya insya-Allah. Okey, insya-Allah meneruskan kecemerlangan UIAM di debat alam sekitar. UIAM antara pemenang yang terbanyak untuk debat alam sekitar. Jadi amat berbangga menjadi sebahagian daripada warga UIAM. Puan, untuk Jabatan Alam Sekitar ini antara acara yang tidak pernah culas atau tidak pernah tertinggal diadakan oleh Jabatan Alam Sekitar saban tahun. Jadi mengapa ia terus diadakan, terus relevan dan terus menjadi realistik kepada generasi muda dan pelajar-pelajar di IP? Sebenarnya ialah mengikut visi objektif Jabatan Alam Sekitar ni, kita ingin memupukkan kesedaran di kalangan mahasiswa mengenai isu-isu alam sekitar lah. Selain daripada itu, kita ingin mempertingkatkan kesedaran ini di kalangan mahasiswa agar penjagaan alam sekitar ini bukan sahaja berpegang kepada kerajaan tetapi kepada semua. Dengan tagline alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Selain daripada itu, kita ingin mendoronglah para mahasiswa untuk berfikiran kritis dan kreatif dalam menganalisis isu-isu alam sekitar lah. Sekarang ni cabaran alam sekitar memang besar lah. Jadi kita ingin memulakan daripada peringkat awal, sebenarnya daripada sekolah rendah lagi. Kita telah melaksanakan program-program kesedaran dan pendidikan alam sekitar dan sehinggalah ke peringkat peringkat lebih tinggilah universiti. Okey. Puan Mizan memegang mandat timbalan Ketua Hakim Debat Alam Sekitar. Besar tanggungjawabnya itu. Berapa pasukan yang akan bertanding untuk tahun ini? Baik, untuk tahun ini pada asalnya kita mensasarkan 30. Tapi setakat ini kita sudah menerima 28 penyertaan. 17 daripada universiti awam, 7 daripada universiti swasta dan 4 dari IPG. Jadi jumlah keseluruhan 28 pasukan. Untuk juri ataupun hakim debat ini terdiri daripada siapa antara individu yang akan ditabalkan sebagai juri? Untuk debat alam sekitar ini adalah antara debat yang sangat unik lah. Kerana komposisi penghakiman pun dia sangat berbeza jika nak dibanding dengan pertandingan debat yang lain. Sebab untuk debat alam sekitar, kita akan ada 3 wakil hakim dari 3 agensi yang berbeza yang hadir dengan 3 kepakaran yang berbeza. Okey. Jabatan Alam Sekitar. Jadi yang pertama sudah pasti Jabatan Alam Sekitar sebagai hakim isi yang akan menilai ketepatan fakta. Jadi pendebat-pendebat jangan pandai-pandai buat fakta. Jangan pandai-pandai mereka. Jangan pandai-pandai mereka fakta atau tahun ataupun data. Mengapa pandang saya? Kita ada sejarah. Sebab wakil-wakil daripada Jabatan Alam Sekitar adalah mereka adalah pembuat dasar dan juga pelaksana dasar. Jadi mereka tahu apa yang berlaku dalam dan luar. Jadi kepakaran mereka itu adalah untuk menilai dari segi isi, fakta dan juga kandungan yang disampaikanlah. Dan pemberatnya kepada isi. Dan yang kedua, kita ada pakar-pakar bahasa dari Dewan Bahasa dan Pustaka yang mana mereka ini bertugas untuk menilai secara khususnya dari segi bahasa. Pemberatnya di aspek bahasa. Sebab kita ingin melatih dan mendidik generasi muda kita ini supaya dalam mereka berdebat dan berbeza pendapat itu, tata susila bahasa perlu dijaga. Kesantunan bahasa itu perlu dijaga. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kesat, ofensif dan sebagainya. Atau bahasa pasar pun tidak boleh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita ada pakar-pakar debat dari Majlis Debat Universiti Malaysia dan mereka ini kepakarannya ialah untuk menilai dari segi kekuatan penghujahan dan juga gaya persembahan beserta dengan struktur dan teknik perdebatan itu sendirilah. Jadi mereka ini adalah hakim untuk aspek gaya persembahan. So 3 ni memang wajib, tidak boleh tidak untuk tidak ada dalam debat alam sekitar. Okey, semua aspek dinilai. Persediaan untuk pasukan UIAM khususnya ataupun pasukan yang dilatih oleh anda? Kalau persediaan khusus itu kita panggil trade secret lah. Saya tak bolehlah kongsi secara khusus. Sebab ini national TV kan. Nanti ramai yang tahu. Tetapi antara tradisi kami lah sebelum setiap tahun pertandingan debat alam sekitar, kami akan pastikan untuk
adakan satu sesi perkongsian dengan pakar ataupun subject matter expert dalam bidang alam sekitar. Misalnya, kita ada menjemput NGO berkaitan dengan alam sekitar beberapa tahun yang lalu. Juga ada juga pegawai Jabatan Alam Sekitar yang sendiri seperti yang dinyatakan oleh Puan Mizan bertanggungjawab melaksanakan dasar untuk berkongsi secara praktikalnya in the field apa yang sedang berlaku dan apa yang perlu dikhususkan apabila kita berdebat tentang dasar-dasar berkaitan dengan alam sekitar. Optimis akan menang lagi tahun ini? InsyaAllah. Kita boleh usaha, tapi Tuhan yang menentukanlah. Berdasarkan track record, insyaAllah boleh mengekalkan kemenangan, membawa nama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Puan, sekali lagi sama-sama kita war-warkan debat alam sekitar yang akan berlangsung, tarikhnya bila dan juga acara finalnya bila untuk debat alam sekitar ini nanti. Baik. Kita akan bermula pada 19 hingga 20 Ogos pusingan awal secara atas talian dahulu. Selepas itu pada 25 hingga 27 Ogos adalah untuk pusingan menang mara dan seterusnya itu secara fizikal di Universiti Tun Hussein On Malaysia tadi dan pusingan akhir adalah pada 27 Ogos 2023. Akan dihadiri oleh dari Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Ya, kita VVIP kita adalah Yang Berhormat Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Okey, insya-Allah. Selamat maju jaya untuk debat alam sekitar kepada pihak Jabatan Alam Sekitar, Majlis Debat Universiti Malaysia, pihak KPT dan juga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk terus mengekalkan kejuaraan di debat alam sekitar yang ke-29 tahun 2023. Terima kasih Puan Haji Azuri, terima kasih Puan Mizan, terima kasih Saudara Ilham. Insya-Allah kita berjumpa dan juga bersua di sana untuk debat alam sekitar di UiTM Batu Pahat Johor ya. Okey, insya-Allah kita nak berjalan seketika dan kita akan kembali selepas ini. Apa arti kemerdekaan kalau rakyat tidak dibebaskan? Saya selalu bicara tentang surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, dan di situ disebut bagaimana falah tahamal aqabah, bagaimana boleh angkat darjat ketinggian kita ini dari sudut nilai ini. Jawabnya fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa bentuk penindasan kehakiman dan kemewahan. Kita ada kuasa, saudara, kerajaan perpaduan kuat sekarang. Yang mengigau masih mengigau, tetapi kerajaan alhamdulillah masih kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melaksanakan program yang kita janjikan kepada rakyat. Fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa juga cengkaman, menghina mereka, menghamba abdikan mereka, dan ini tanggungjawab kita terbesar. Saksikan program-program menarik sempena sambutan Ma'al Hijrah 2023 di TV1. Ana masuk Islam. Nanti tak mau ikut? Tak payahlah, awak berdua nak keluar dating, buat apa saya nak kacau? Mana ada dating? Kan Anna cakap, Ain anggap Chris sebagai abang kandung Mama, Ann nak bincang sedikit boleh? Assalamualaikum. Nama saya Ain Barbara binti Abdullah. Oh, Mu'allah rupanya. Ain isteri Razak. Ini semua kerana engkau kan? Engkau ni memang perempuan murahan. Engkau memang perempuan murahan. Itu sebab mana aku pilih engkau, aku tengok. Ibu, selamat menyambut Ma'al Hijrah 1445 Hijrah dan 2023 Masihi hanya di TV1. Okey, baik. Tahukah anda semua, kita di Malaysia ini sebenarnya ada satu siaran TV digital nasional yang diberikan untuk anda semua secara percuma. Okey, tidak ada bayaran bulanan yang dikenakan, tidak ada cas tambahan dan tidak ada macam-macam lagi bayaran yang dikenakan untuk anda semua. Jadi dengar sini, kita nak kongsi pada anda berkenaan My TV di mana mereka akan adakan jeraiwara. Mereka akan berada di Aeon Mall Tebrau City Johor nanti. Lebih lanjut kita bersama dengan seorang tetamu di studio saya bawakan, iaitu Yarni Zulaili Razali selaku Pegawai Penjenamaan Komunikasi dan Pemasaran. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Terima kasih Puan Pengacara. Okey, My TV ni sebenarnya dah lama tapi ramai orang yang tak tahu kan. Yelah, barangkali sebab ramai yang
banyak menggunakan OTT kan, video on demand. Betul. Dah tak tengok TV kan. Jadi kita nak bagi tahu ni MyTV ini saya rasa eloklah Mukadimah kalau puan boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya MyTV ini beroperasi dan bila ianya bermula sebenarnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. MyTV masih berada relevan di pasaran saya di mana ramai yang telah menggunakan perkhidmatan siaran TV percuma ya. Sama ada boleh melihat daripada televisyen ataupun dalam masa akan datang. Sekarang ni kami telah juga berada di aplikasi MyTV mana-mana. So di mana saja anda boleh menonton TV, tidak kira di rumah, di pejabat, sama ada di luar. Itu kami berada di mana saja anda berada. Okey, MyTV ni siaran digital, maksudnya siaran tu lebih berkualiti. Kalau anda dekat rumah tu ada TV yang besar tu kan, smart TV tu, maksudnya anda boleh melihat ataupun menonton kami sekarang ini dengan lebih jelas. Kalau ada jerawat ke apa memang boleh nampak. Boleh nampak. Tak ada masalah. Tapi TV-TV tersebut siaran juga stabil. Sebab kalau dulu kita bercakap berkenaan siaran TV digital, bila hujan je akan ada masalah sikit kan. Tapi tidak MyTV ya. Ya, bagi MyTV insya-Allah tidak ada masalah mengenai siaran terganggu ya. Disebabkan kami menggunakan terestrial ataupun kuasa bumi. Dan dalam masa yang sama juga, sekiranya anda berada di kawasan yang tidak dapat diliputi oleh kawasan DTT, anda boleh menggunakan yang kita panggilkan DTH lah ataupun direct to home. Kita perlukan piring. Jadi untuk siaran ataupun liputan siaran MyTV, kami berada 100% di seluruh Malaysia. Jadi anda berada, tidak ada masalah dengan siaran percuma ini. Maksudnya contohnya kita let's say kita sebut di Sabah, Sarawak ataupun di Semenanjung, kawasan pedalaman. Capaian ini juga boleh didapat ya. Ya, buat masa ini semua kawasan boleh boleh dapatlah siaran TV ini secara percuma saja. Tidak perlu pening kepala, tidak ada bayaran bulan-bulanan. Hanya yang perlu sambungkan sahaja antena anda ke TV dan boleh dapatkan terus siaran, boleh buat tuner lah. Dan bagi TV lama ataupun TV yang dihasilkan sebelum tahun 2017, anda memerlukan decoder untuk mendapatkan siaran TV ini di TV anda. Itu salah satu bayaran yang dikenakan, itu saja untuk mendapatkan decoder itu. Tetapi sekali bayar pakai sampai bila-bila pun. Sebab siaran ini memang percuma. Tidak ada bayaran apa-apa. Okey, bagaimana untuk mereka membuat pemasangan MyTV ni? Apa-apa langkah-langkah yang perlu dilalui? Adakah perlu membuat panggilan bersama dengan pihak MyTV atau mereka boleh melaksanakannya sendiri di rumah? Okey, macam saya terangkan tadi, siaran bagi mereka yang telah mempunyai TV digital di rumah ya, yang telah dikeluarkan selepas tahun 2017, anda hanya perlu sambungkan antena UHF ke TV anda dan buatkan siaran lah, tuner lah. Dan kalau bagi TV yang dihasilkan sebelum tahun itu 2017, anda memerlukan decoder. Jadi hanya sambungkan saja antena UHF lah pada TV anda. Dan kalau kata tak boleh tengok kat TV, jangan risau, boleh ada aplikasi MyTV mana-mana, boleh download di iOS dan juga di Apple Google Store. Okey, macam mana fungsi aplikasi MyTV ni sebenarnya? Okey, kami sebenarnya sudah bermula ya, langkah jelajah, kita panggil Jajah MyTV, untuk memperkenalkan lagi. Kami juga telah membuatkan pelancaran pada bulan Mac hari itu, dan sekarang ni kami akan buat majlis pelancaran penuh di My Festival Carnival yang pada Ion lah, di Ion Tebrau. Jadi pada 21 ke 23 hari bulan Julai ini. Jadi ramai-ramai datang ke Johor untuk bersama-sama kami bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut bagaimana MyTV boleh dinikmati di rumah anda, di dalam kereta, di mana-mana saja anda berada, tidak kira, dan anda boleh juga berjumpa dengan para penyiar kami yang berada di lokasi nanti. Ada banyak aktiviti, silalah datang. Dekat Tebrau nanti. Ya, di Aeon Tebrau pada 21 ke 23 hari bulan. Okey, hujung minggu ni lah kan? Hujung minggu ni. Selepas itu ada ke lokasi lain? Ya, sebenarnya kami dalam program jelajah yang dipanggilkan, ada banyak tempat kami dah pergi. Kami bermula di kawasan Kuala Lumpur dan hari itu kami pergi ke Kedah dan akan bermula di sekitar Lembah Kelang lagi sekali lah, di Selangor. So minggu ni dan minggu hadapannya, so stay tune, ikut MyTV Broadcasting punya official fan page. Di situ kami akan war-warkan segala aktiviti kami. Bagaimana capaian MyTV setakat ni? Setakat ni kami alhamdulillah, anda tengok tak kiralah sama ada di TV ataupun di MyTV mana-mana, kualiti gambar adalah yang terbaik. Yelah, sebab saya ingat dulu masa MyTV baru keluar, saya sempat pakai sekejap kan. Capaian itu agak sukar sikit untuk kita mendapatkan siaran digital itu kan. Jadi bagaimana perkembangannya sekarang ni? Kami telah bermula daripada 2014 dan selepas tahun itu kami telah bermula
dengan agresifnya untuk memberikan perkhidmatan lebih baiklah kepada penonton di luar sana. Semenjak tahun 2018 kami telah membuat analog switch off di mana tidak ada siaran analog lagi. Dan dari situ kualiti gambar semua telah berada dalam kualiti HD. Kualiti high definasi bagi semua di TV dan juga di aplikasi kami. MyTV ini berada di bawah pengawasan kementerian ataupun persendirian ke bagaimana pun? Ya, kami sebenarnya berada di bawah seliaan MCMC. Jadi kami bekerjasama eratlah dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, juga dengan pihak Kementerian Komunikasi. Okey, apa ni, kemudahan tu dah ada kan, jadi kena gunalah. Selepas ini tidak ada alasan untuk anda tak tonton sampai tak ada alasan. Sekiranya anda perlukan sebarang bantuan, anda boleh hubungi kami di talian 1300 806988. Kami sedia membantu daripada pukul 8 pagi hingga 10 malam. Kalau ada tak, ialah daripada 2014 bermula kan, sekarang dah 2024 kan, like 10 years kan. The time spent tu, tempoh yang MyTV ini sudah bertapak di Malaysia. Bagaimana, apa cabaran yang perlu dilalui oleh pihak MyTV untuk mempergiatkan lagi penggunaan MyTV ini di seluruh Malaysia? Okey, antara cabaran bagi saya yang biasa pergi on ground, bagi mereka katakan siaran MyTV ini berbayar, tiada bayaran, cuma hanya perlu anda sambungkan sekali lagi TV anda ke antena UHF bagi untuk mendapatkan siaran TV ini secara percuma. Siaran ini berada di mana saja untuk anda. Kira anda pergi camping, anda boleh gunakan MyTV mana-mana. Sekiranya anda pergi berada di kawasan resort, kawasan perumahan, selalunya homestay, homestay pun boleh terus dapatkan siaran MyTV, dia adalah percuma. Jadi hotel-hotel, resort, kalau katakan kita pergi ke pasal rumah-rumah tumpangan, semua tu siaran tu dah tersedia. Apa yang anda perlukan, boleh hubungi kami di talian 1300 806988 untuk mendapatkan maklumat mengenai pemasangan. Sekiranya perlu, kami bantu. Tapi ada bayaran dikenakan? Kalau melalui, ada bayaran kepada installer yang berdaftar. Itu semua kalau kami ada sediakan, kita kata rate card lah, untuk pada di luar sana dalam RM180 untuk pemasangan DTT ataupun antena komplit. Jadi sekiranya kalau memerlukan bantuan, telefon kami, insya-Allah kami boleh bantu. Tapi sekali bayar je lah ya. Ya, sekali bayar, tak perlu bayar lagi. Tiap bulan nak kena bayar, kadang-kadang tak habis tengok pun siaran kan. Okey, mana kan ni slot berbayar. Saya rasa boleh juga kalau kita cerita apa siaran apa yang ada dekat MyTV ni kan. Takkan TV1 je, takkan orang nak tengok TV1 je kan. Betul. Antara penyiar-penyiar kami adalah daripada RTM officially lah, daripada RTM, semua saluran RTM dalam bentuk kualiti HD. Kami juga ada daripada Media Prima kalau minat drama. Kami ada juga daripada TVS, TV Sarawak, daripada Awesome TV, daripada Suka TV. Kami ada daripada yang akan datang, awak lupa nak cakap, kami ada siaran baru yang sekarang ni tengah dalam proses percubaan. InsyaAllah dia akan tengah dah masuk pun TV5. TV5? Itu berkisahkan apa tu? Movie. Jadi orang kata ada sekarang ni adalah peluang kepada rakyat di luar sana untuk menikmati lebih banyak siaran. Kami ada bernama, ada TV, ada berita. Radio pun ada kan? Radio pun ada, daripada semua radio. Jadi radio RTM So di mana saja anda berada, dan tak lupa juga di kawasan Lembah Pantai kami ada Manis FM, kami ada IKIM. Masuk juga dalam masuk TV? Juga ada TV dan juga ada ODT kami. So kalau tak nak tengok TV sambil buat kerja kat dapur tu, bersihkan rumah yang tu, penting kat dapur kan. Macam mak kata, mak bahagian dapur mak punya. Kalau di bilik anak punya. Jadi tak rebut Kita boleh pasang kat semua tempat. Satu rumah tu boleh ada TV channel? Satu rumah kalau ada 10 TV, 10 TV boleh jalan sekali. Bayar, tak payah bayar pun, tak payah bayar pun. Hanya perlu ada TV lah. Yang penting ada TV dan juga sambungkan antena tu. Okey, sekali lagi kongsikan berapa nombor ni di mana mereka boleh hubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan MyTV? Ya, terima kasih kepada pengacara. Kalau sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan dan memerlukan bantuan daripada kami, sila hubungi kami di 1300 806988. Kami sedia membantu. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Yarni Zulaili Razali selaku Pegawai Penjenamaan Komunikasi dan Pemasaran. Gunalah MyTV ni, saya pakai kat rumah, memang bagus. Promote terus. Okey, terima kasih bersama kita hari ini untuk kongsi berkenaan dengan MyTV. Jangan lupa untuk mereka berada di Johor Bahru, di Air Mall Tebrau City, Johor Bahru, akan diadakan acara My Festival untuk anda mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan MyTV. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke cerita pagi Kelantan. Kita nak bersama dengan rakan penyampai Majidah Ismail yang akan berkongsi berkenaan program derma darah di sana. Silakan.
Majidah? Baik, terima kasih Syu. Untuk cerita pagi dari Kelantan pagi ini saya bawakan khusus lintas langsung dari Perdana Hotel Kota Baru bagi program khidmat kesihatan komuniti Hospital USM Kubang Krian, di mana dapat disaksikan di belakang saya ini merupakan antara pesakit yang terawal yang hadir untuk menderma darah mereka masing-masing. Jadi saya tak nak bercakap panjang, untuk itu kita bersama-sama dengan pegawai perhubungan awam PRO Unit Perubatan Transfusi HUSM iaitu Puan Ida Haryati Ibrahim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan Majidah. Okey, tujuan program diadakan dan fokus program khidmat komuniti ini diadakan. Okey, tujuan program kita adakan ini, kita dapat kerjasama daripada Perdana Kota Baru yang selalunya memberikan sokongan padu kepada kami, Unit Perubatan Transfusi Hospital Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian, Kelantan, kerana kami dalam kita mengisi tabung darah kita, sebab kita selalu mesti kena pastikan tabung darah, bekalan stok darah kita di Hospital USM sentiasa stabil, kerana ini akan memberikan untuk membantu pesakit-pesakit di HUSM untuk mendapatkan rawatan yang terbaik. Jadi kita perlu pastikan stok darah itu stabil. Jadi dalam masa yang sama, Perdana Kota Baru sentiasa menyokong kami. Dah orang kata dalam 5 tahun kebelakangan ni mereka Encik Iqmal sebagai GM dan juga tim kami sentiasa bekerjasama, ya. Jadi dalam masa yang sama kita bukakan sebagai CSR juga kepada komuniti di Kota Baru untuk datang buat pemeriksaan kesihatan hari ini dan juga pemeriksaan kolesterol, tekanan darah, gula dan juga pemeriksaan payudara. Ya. Dari segi keperluan darah di Hospital USM itu sendiri, berapa keperluan diperlukan, contoh macam dalam tempoh sebulan ataupun setahun tu, dan macam mana keadaannya sekarang? Adakah kritikal ataupun macam mana? Kita, that's why itulah peranan saya sebagai PR juga dan juga dengan tim saya, dengan pakar-pakar juga, pakar hematologi, pensyarah dan juga pegawai perubatan. Contohnya dengan tim kami, kita perlu pastikan stok darah kita stabil. Kita tak nak berlaku keadaan yang kritikal. In case berlaku contohnya kes-kes yang pertumpahan darah, ya, pesakit yang kemalangan, sudah tentunya memerlukan darah yang banyak. So kami ada cara-cara dia, ada plan dia. Jadi pastikan dalam jadual kita, dalam sebulan kita perlukan lebih kurang dalam 1,000 beg darah. Jadi dalam setahun kita boleh katakan dalam 12,000 beg darah. And then depends juga kepada penggunaan, ya Majidah. Maksudnya penggunaan kita tengok kalau kes kritikal berlaku pendarahan yang teruk, so kita perlukan cover bagi darah yang banyak, tapi dalam masa yang sama kita kena ada backup plan untuk memanggil penderma-penderma darah kita yang regular untuk datang membantu untuk bantu stok kita yang darah jenis A, B, O dan AB, ya. Jadi kesimpulannya secara inilah bagaimana sambutan dalam kalangan penduduk di Kelantan ni terhadap kempen-kempen yang sebegini yang sebelum ini diadakan tu Puan? Kita sebenarnya kadang-kadang perlu bekerja keras kerana kita dalam masa yang sama kita dah ada penderma-penderma yang regular yang dah bersama kami sekian lama daripada muda sampai tua, tapi dalam masa yang sama kita perlu adakan kempen secara berterusan kerana kita perlukan penderma-penderma baru. Contohnya kalangan penderma yang paling awal yang boleh penderma, layak menderma adalah berumur 18 tahun dan ke atas. So kami perlu adakan awareness, contohnya kita pergi ke sekolah, ya, kolej-kolej, universiti. Jadi kita akan dapat penderma-penderma muda yang baharu untuk dalam orang kata konteks menggantikan penderma sedia ada yang mungkin dah tua, sakit ataupun meninggal dunia. Jadi berterusan, kempen kita berterusan untuk rekrut penderma-penderma baru. Baiklah, terima kasih Puan Ida. Jadi itulah antara tujuan dan juga fungsi kedatangan pihak HUSM ke sini, dan inilah antara penderma-penderma yang akan menderma darah mereka masing-masing sehingga jam 3 petang, ya Puan Ida. Jadi untuk itu saya serahkan kembali kepada Syu dan juga Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Ramai audiens kan. Baik, kita bersua kembali. Kali ini kita nak bercakap berkenaan tentang telemovie khas bersempena dengan Ma'al Hijrah 1445 Hijriah. Ya, telemovie khas ini bertajuk Aku Bersaksi. Tapi sebelum kita bersama dengan barisan pelakon dan juga pengarah yang membintangi telemovie khas ini, jom kita sama-sama saksikan sedikit sedutan untuk Aku Bersaksi ini. Jom. Saksikan program-program menarik sempena sambutan Ma'al Hijrah 2023 di TV1. Ana
Yalah, awak berdua nak keluar dating, buat apa saya nak kacau? Mana ada dating? Kan Anna cakap, Ain anggap Chris sebagai abang kandung Mama, Ann nak bincang sedikit boleh? Assalamualaikum. Nama saya Ain Barbara binti Abdullah. Oh, Mu'allah rupanya. Ain isteri Razak. Ini semua kerana kau kan? Engkau ni memang perempuan murahan. Engkau memang perempuan murahan. Tu sebab mana aku pilih engkau, aku tengok. Ibu, selamat menyambut Ma'al Hijrah 1445 Hijrah dan 2023 Masihi hanya di TV1. Itu dia dikabarkan tadi bersempena dengan Ma'al Hijrah 1445 Hijriah. Aku bersaksi akan menemui anda esok pada pukul 11.05 pagi. Ya, kita perkenalkan pengarah dan juga pelakonnya pada pagi ini untuk bercakap berkenaan telemovie khas Aku Bersaksi, iaitu Adam Hamid bin Jarnal Karamdin. Kita bagi nama penuh dia. Tapi nama stage dia Adam Hamid lah ya, selaku pengarahnya. Assalamualaikum selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, salah seorang pelakonnya kita bawakan Elvina Chua. Tadi kita nampak dia berhijab sekejap Ya. Oh, ni watak. Okey. Oh, you tak nampak I dah ke? Mesti dah tak nampak I ke? Diketepikan seketika, tetapi kita akan menantikan selepas ini juga akan bersama seorang lagi pelakonnya. Ya. Cuma kita nak terus tanyakan berkenaan tentang drama ini, apa sebenarnya kisah Aku Bersaksi ini? Okey, Aku Bersaksi ini mengisahkan kehidupan seorang mualaf. Ya. Okey, ini kira macam satu dakwah kecil saya lah, sebab saya pun hadir daripada keluarga mualaf. Ya. Mak saya juga Cina, masuk Islam. Okey, bapa saya pun Pakistani. So itu yang tujuan saya buat cerita ni untuk mengajak penonton untuk orang kata menyelami hati seorang mualaf itu. Tujuan kita bila seseorang itu masuk Islam, apa tanggungjawab kita terhadap mereka kan? Itulah sebenarnya kisah dia. Okey, kisah seorang mualaf. Okey. Pengalaman anda berlakon dengan drama yang boleh dikatakan banyak isu dan perkara-perkara yang dibangkitkan ini, apa pengalaman yang paling menarik anda boleh kongsi? Okey, masa pertama El dapat skrip tu, baca. El tanya kat manager, boleh ke El bawa watak ini? Ya. Because scene dia memang scene yang heavy, yang banyak macam nangis, banyak emotional. Kalau dikatakan syuting 10 hari, memang 7 ke 8 hari itu memang nangis lah. Memang nangis. Tapi production dengan abang director pun cakap, okey, pasti boleh menjayakan watak ini. Cuma perlu banyak komunikasi untuk mendalami wataknya, macam mana karakter dia, fahamkan. So jadi masa dalam set tu memang sangat berterima kasih kepada, sebab setiap orang yang dekat set itu memang aktor yang dah berpengalaman. Jadi El dikira macam baru lagi. Jadi bila masuk set macam berganding dengan heroin, dengan hero, dengan yang lain, El akan tanya boleh tak? Sampai tak? Lepas tu akan pergi ke skrin, tanya abang director, kata boleh tak ke kita nak retake lagi. Tapi yang paling best is director ada macam masukkan lagu. Kata okey, take your time. You take your time. Bila dia ambil feeling tu, bila feeling tu dah masuk tu, bagi tahu je kita dah standby. So memang rasa terharu sangat tahu, sebab satu set tu memang dah ready on set camera, jam tu ready. Saya kata okey, memang start shooting. Berapa lama tempoh penggambaran ni? Agak macam 11 hari. Ada 10-11 hari macam tu lah. Oh, okeylah. Kalau El boleh kongsikan sikit watak El ni macam mana sebenarnya yang dibawa dalam telemovie? Okey, so watak El is sebagai macam mula-mula sebagai macam kawan kepada hero. So it's a Chinese. So mak dia ada saja satu anak perempuan, which is me. Sebab she's a single mother. Okey. Jadi bila dia tahu anak dia nak convert nak semua tu, mak dia macam tak happy, tak setuju. Jadi dia kena harungi dia punya cabaran dengan mak dia, cakap dia nak kahwin, dia nak masuk Islam and everything, cerita macam tu. Mak dia macam tak boleh terima, macam halau dia. You keluarlah. So harapan dia cuma dekat suami dia, sebab dia nak kahwin dengan suami dia kan. So that time harapan dia cuma dia. Tapi at that time adalah sikit, tak boleh cakap banyak sini. Korang kena tengok. Tapi kelainan dia sebenarnya kan, dia sebenarnya cerita ni dia Ann Barbara dia masuk Islam bukan kerana nak kahwin. Bukan kerana dia jatuh cinta pada seorang lelaki, tidak. Dia sebenarnya dia dapat hidayah tu melalui mimpi-mimpi dia.
Sebenarnya dia dengan Razak ni, okey, Syazwan Hassan, dia sebagai Razak. Dia ni teman sekerja. Jadi Razak ni sebenarnya yang macam bila Anne bagi tahu yang dia nak masuk Islam, dia bagi tahu yang dia mimpi-mimpi dia, ada mimpi-mimpi dia. Jadi nak tahu mimpi macam mana tu kena tengok nanti esok. Jadi dia bagi tahu dia macam saya nak masuk Islam apa semua ni. Jadi dia macam terkejut. Betul ke apa semua? Ya, dia kata. Bila dia dah masuk Islam apa semua tu, dia dah masuk Islam baru Razak meminang si Anne Barbara. Bukan dia nak masuk Islam kerana nak kahwin. Tidak, itu kelainan. Selalunya kebanyakan yang masuk Islam kerana nak kahwin kena masuk Islam. Tak, dia masuk Islam dulu. Sebab dia tertarik dengan Islam, bukan tertarik dengan Razak. Hidayah itu didatangkan terlebih dahulu. Syazwan, pengalaman berlakon ini mungkin mahal untuk berlakon dalam sebuah drama yang mungkin dikatakan agak berat. Ya, betul. Ya, sejujurnya masa saya dapat offer tu, masa tu Abang Adam sendiri yang call saya offer untuk watak tu. Dan masa dia call tu pun dia dah explain sikit-sikit, tapi masa dia explain sikit-sikit tu pun kita dah dapat tangkap the whole picture of the story. Which is ini satu drama yang sangat berat. Satu drama sebab dia melibatkan unsur-unsur keagamaan juga. Dan banyak pengajaran-pengajaran yang boleh diambil iktibar kalau kita betul-betul dalami sebuah karya telemovie inilah. Jadi masa dapat offer tu memang saya rasa, plus saya suka watak-watak yang begini. Dan saya cakap, saya akan cuba yang terbaik lah. Kebanyakan watak-watak dilakonkan sebelum ini watak-watak romantis. Kali ini romantis tapi dalam arti kata yang lebih berfalsafah ataupun ada perkara yang ingin disampaikan. Mungkin ini pembaharuan dalam karya anda mungkin. Banyak dapat watak-watak romantis, tapi ada juga cerita-cerita heavy yang dah buat sebelum ni. Cuma masa nak buat cerita ni, sebelum tu kira dah lama tak dapat cerita yang betul-betul saya rasa macam menarik orang kata minat saya sebagai seorang pelakon. Ada sebab saya rasa banyak benda yang saya boleh eksperimenkan sendiri daripada dalam drama ni, dan banyak benda yang paling banyak saya rasa di samping bila cerita-cerita macam ni kan, di samping kita berlakon tu kita sendiri boleh belajar benda-benda yang baru. Apa-apa yang you belajar? You cuba kongsi sikit. I mean, this one might be useful untuk penonton, boleh jadi berguna untuk penonton. Ini bukan kerjasama baru bersama dengan... Bukan. Ini bukan kerjasama baru. Ini lagi banyak digali lah. Antara favourite artis saya lah. Termasuk Elvina juga. Okey, apa itulah kongsi sikit apa yang you belajar drama ni. Banyak. Satunya macam kita punya tanggungjawab, purpose kita sebagai seorang manusia dalam kehidupan ni. Dia agak deep sikit lah sebenarnya. Penggambarannya tahun lalu. Tahun lepas, ya. Okey, makanya setahun disimpan untuk disiarkan. Makanya ini naskah yang bagus ini. Ya, sebenarnya memang banyak simpannya sebenarnya. Cerita ni pun cerita asal saya dah simpan lebih daripada 10 tahun. So based on true story lah. Would you say that? Ada. Sebenarnya saya ambil cerita ni daripada majalah Al-Islam. Okey. Pada zaman anda berlakon? Bukan, saya dah mengarah daripada tahun 2006 lagi. Okey, saya ada sesi soal jawab seorang mualaf dengan ustazah tu. Jadi bila saya baca tu saya kata, ya Allah. Jadi, tapi cerita dia agak lain, sebenarnya saya ubah sedikit. Saya ada ubah sedikit. Jadi saya simpan cerita ni daripada tahun 2010. Daripada 2010, dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Nafalia Corporation sebab menjayakan cerita saya ni untuk diadaptasikan ke TV kan apa semua. Jadi itulah orang kata memang saya nak buat sangat cerita ni sebab banyak pengajaran, dan alhamdulillah saya dapat kembali dengan sahabat lama saya Janet Khoo. Janet Khoo sebenarnya jarang pegang watak-watak mak walaupun dia dah mak sepatutnya kan. Tapi dia terima sebab kelainan watak ni, dan kita ada Fadila Mansur, Datin Fadila Mansur, Lia Natalia, kita ada Lian Chia apa semua tu. Alhamdulillah saya dapat artis yang memang strong lah, kuat lah. Elvina, untuk peminat anda mungkin boleh kongsikan sama-sama menonton esok.
pada 9.05 pagi. Okey. So boleh katakan kalau nak tengok esok tu memang kenalah tengok cerita dia sebab ada gandingan L dengan bersama pelakon-pelakon yang hebat yang tadi ada mention daripada Abang Adam. Jadi kena saksikanlah. Jadi lepas tu kena boleh bagi komen dekat social media. Yes, feedback dekat sana. Dan daripada pelakon kegemaran? Okey, kepada semua saya memang saya harap semua dapat menonton naskah ni sebab kita macam saya sebagai pelakon bersama Abina dan yang lain semua dah buat yang terbaik, daripada tim produksi belakang tabir juga dah buat yang terbaik, director sendiri dah buat yang terbaik, dan cerita ni sendiri pun mempunyai banyak sangat pengajaran-pengajaran yang boleh diambil iktibar. Jadi saya harap korang boleh tengok, dan boleh tengok tu sambil ambil pengajaran sambil enjoy dengan cerita tu. InsyaAllah. Jangan lupa esok pada pukul 11.05 pagi di TV1. Terima kasih kepada pengarah dan pelakon-pelakonnya. Tahniah untuk naskah yang akan ditayangkan esok. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Kita berakhir di sini untuk Selamat Pagi Malaysia. Jadi banyak perkongsian yang telah pun kita sama-sama paparkan bersama dengan anda sepanjang 2 jam kita bersiaran berdana. Teruskan siaran bersama TV1 dan juga berita